اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم jaramakan Nabi kita yang tercinta sederhana ikutilah panduannya duduk di bawah itulah pilihannya aku hanya hamba itu ucapannya cara duduk Nabi kita istimewa lutut di atas lututnya yang mulia tapak kaki kanan di atas kirinya seperti duduk di dalam salat jua tidak salah jika kita nak berkata duduk bersimpuh itulah hakikatnya sunnah Nabi kita janganlah dilupa makan menggunakan 3 jari saja sebelum menjamah dibasuh tangannya setelah selesai dijilat baginda jangan rasa jijik untuk mengikutnya padanya faedah besar buat kita dan baginda tidak lupa mengenangnya pada mindil atau di tapak kakinya tidak pernah baginda duduk menyandar kecuali ketika terlalu lapar ada makan yang ditunjukkan baginda walau kecil tapi ramai yang terleka kalau baginda takkan tinggal walau sekecil perkara adab Nabi kita dengan apa saja tak mencela juga tidak menghinanya jika dihidang makanan kepadanya jangan panas kerana anda tak suka benda manis yang disukai baginda halwa asal manisan dan madu jua dan minuman yang digemari baginda susu yang didoa berkat padanya air sejuk jangan lupa wahai murid dalam riwayat disebut halwa barid Nabi minum dengan 3 kali nafas dalam bekas nafasnya tidak dilepas ayam jua daging kambing yang dipanggang pernah dijamah baginda kadang-kadang al-hubari arnab juga kuda belang dalam riwayat Nabi pernah dihidang daging unta juga paus pun dihidang dibawa pulang sahabat dari perang Nabi kita tidak tinggalkan sayuran sawi yang dimasak jadikan santapan umbut pohon tamar juga tak dilupa yang disebut jazab juga jumar jua ajwa tamar yang telah diberkatinya buah dari syurga banyak manfaatnya penawar bagi segala racun
penawar bagi segala racun, penawar bagi segala racun yang nawar bagi segala racun yang berbisa, pengakis sihir dengan izin, pengakis sihir. Baik ke bawah ke 154. Nawar 54. Nawar bagi segala racun yang berbisa, penangkis sihir dengan izin yang maha kuasa. Penawar bagi segala racun yang berbisa, penangkis sihir dengan izin yang maha kuasa. Penawar bagi segala racun yang berbisa, pengakis sihir dengan izin yang maha kuasa. Timun juga lahu sangat suka, hingga Anas turut sama cintainya. Labu air atau labu kuning jua jadi bahas oleh para ulama, dan Abdul Hayy Kattani imam kita telah memilih pandangan yang pertama. Jika kamu ingin pilih yang kedua, terpulanglah, ini hanya khilaf saja. Makanan yang pernah disentuh baginda ada lagi tak dapat disebut semua. Seorang penuntut yang tinggi himmahnya tidak cukup dengan nazam ini saja. Tingkatkanlah himmahmu wahai saudara, demi mengenal kekasihmu tercinta. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab pada menyatakan tentang cara makan dan minum, lauk pauk serta makanan baginda Nabi SAW. Cara makan Nabi kita yang tercinta sederhana, ikutilah panduannya. Duduk di bawah itulah pilihannya, aku hanya hamba itu ucapannya. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi kita Muhammad SAW, innama ana abdun akulu kama ya'kulul abdu wa ajlisu kama yajlisul abdu. Aku makan seperti mana seorang hamba itu makan, dan aku duduk seperti mana duduknya seorang hamba. Jadi duduk cara Rasulullah SAW, duduk yang tawadhu. Dan hamba di sini dengan makna hamba yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang dimiliki. Baik, boleh juga kita letakkan makna di sini hamba tersebut kerana Nabi adalah sebaik-baik hamba Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala menyebut subhanalladzi asra bi'abdihi. Jadi bila Nabi mengatakan akulu kama akulul abd, jadi aku makan seperti makannya hamba. Ini yang diaturkan oleh Allah. Makanan yang diaturkan oleh Allah, yang diridai oleh Allah Ta'ala, karena aku hambanya. Adalah al-abd. Boleh juga disebut akulu kama innama ana abdun, karena Nabi menyebut dulu pada permulaan ana abdun. Dan itu juga adalah pujian Allah kepada Rasulullah SAW. Karena ini pujian yang paling agung yang Allah Ta'ala sebutkan dan disifatkan kepada Rasulullah adalah dengan disifatkan dengan abd. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Jadi innama ana abdun, saya hamba. Akulu kama ya'kulul abd, dan aku makan seperti mana sifatnya hamba yang dimaksudkan. Alif lam pada abd boleh jadi kembali kepada abd yang disebutkan oleh Nabi, ana abdun. Bukan abd dengan makna hamba
yang ada di depan mata umat pada waktu tersebut, iaitu orang-orang yang Allah SWT yang dimiliki oleh orang lain. Faham? Jadi di sini maksudnya Nabi makan dengan penuh tawaduk sebagai sifat baginda Nabi sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bila makan sebagai hamba, tidak akan makan makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan mengikuti adab-adab ketika memakan. Baik. Kalau tu Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam adab berkenaan dengan makan, beliau menyebutkan tentang adab-adab ketika mana seorang tadi menyuapkan makanan untuk mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali waktu makan tadi dimasukkan ke dalam mulut, suapan yang pertama diucapkan dengan bismillah. Suapan kedua bismillahirrahmanirrahim. Suapan yang ketiga bismillahirrahmanirrahim. Jadi dan begitulah setiap kali makan tidak akan diselangi dengan suatu melainkan zikrullah waktu ketika makan. Jadi kalaulah begitu hal keadaannya awliya Allah Ta'ala, bagaimana dengan Rasulullah SAW? Rasulullah ketika mana buang air dalam tandas, keluar daripada tandas sebut ghufranak. Yang disebutkan oleh ulama kemungkinan kerana beberapa sebab. Yang pertama, kerana Rasulullah waktu ketika buang air pun masih lagi berzikir, dan itu bukan waktu tempat untuk berzikir. Maka Nabi keluar daripada tempat buang air, maka Rasulullah mohon ampun dengan Allah di atas apa yang telah baginda lakukan, kerana hatinya tak mampu untuk nak henti daripada zikir. Maka diucapkan ghufran, pengampunanmu ya Allah. Satu pandangan lagi sebut Rasulullah tidak mampu zikir pada waktu itu kerana bukan tempat. Maka Rasulullah minta ampun dengan Allah ghufran, kerana tidak mampu berzikir pada waktu itu, disebabkan kerana waktu itu adalah waktu yang tidak sesuai untuk mengucapkan zikir dengan jahat. Itu antaranya yang disebut oleh para ulama kenapa Nabi mengucapkan ghufran, doa setelah keluar daripada tandas ataupun daripada tempat buang air. Kalau itu keadaan waktu ketika buang, bagaimana waktu ketika masuk ke dalam mulut dan nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada baginda Rasul. Jadi kita tak boleh gambar bagaimana Nabi adalah hamba Allah Ta'ala yang paling bersyukur, hamba yang paling bersyukur. Baik. Cara duduk Nabi kita istimewa, lutut di atas lututnya yang mulia. Ini cara duduk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dalam hadis, kana aktsaru julusihi sallallahu alaihi wasallam lil akli an yajma'a baina rukbatayhi wa baina qadamayhi. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara duduk Nabi yang paling banyak adalah digabungkan di antara dua lututnya wa baina qadamayhi, dan dua kakinya, kama yajlisul musalli. Bagaimana cara duduk? Illa anna rukbata takunu fawqa rukbati wal qadama fawqa al qadam. Cara duduk kan? Boleh orang turun duduk? Atau boleh turun duduk? Duduk apa ni? Sebab ada ham kan ni? Duduk. Duduk dah. Lutut duduk atas lutut, tapak kaki duduk atas tapak kaki. Macam mana? Macam ni. Ni. Tapak kaki duduk atas tapak kaki. Tapak kaki duduk atas tapak kaki. Tapak kaki macam ni. Kaki ni. Mana? Oh, tak boleh. Oh, tak boleh. Oh, tak boleh lipat. Cuba angkat meja ni, tengok Ustaz tu. Tolak meja ya, tolak sikit kan. Jaga ayat. Ni cara duduk ni. Cara duduk ni. Lutut atas lutut. Macam ni. Tapak kaki atas tapak kaki. Macam ni. Nampak kan? Macam ni cara duduk Nabi SAW. Macam duduk bersipu. Duduk bersipu. Nampak pun. Sadar mana pinci balik ni. Dia orang tua-tua kata kalau semayang tak boleh duduk istirahat tu.
Lepas tu duduk pula jadi krem habis bawah kaki tu. Siap. Maksudnya mahazas siman. Ada seorang tabi'in bila ditanya mahazas siman, qala kullama tadhakkartu ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma Apa dia ni sebut? wa ma aqassahum Allah taala bihi izdadtu samina atau simanan. Kata setiap kali aku mengingati, orang tanya dekat seorang tabi'in ni badan dia gemuk. Bila orang tanya dekat dia, mahazas siman, ni apa ni? Atau mahazas na'am siman, ni apa ni gemuk macam ni? Maksudnya takjub, orang yang soleh gemuk. Macam mana ni orang macam ni boleh gemuk? Dia kata kullama, jawapan ni jawapan pada orang yang gemuk tapi nak bagi jawapan. Maka kata dia, kullama tazakkartu ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, setiap kali aku mengingati umat Rasulullah, wa ma aqassahumullahu ta'ala bihi, dan apa sahaja yang Allah Ta'ala khususkan kepada mereka dengan nikmat dan sebagainya, izdadtu simana, faham? Maka akan bertambah gemuk aku kerana gembira, faham? Atau aku gemuk kerana gembira dengan umat Nabi Muhammad SAW. Itu ringkasannya. Jadi kalau orang tanya, ni kenapa gemuk ni? Balik Azhar gemuk kerana gembira dengan umat Rasulullah. Baik. Asal jawapan yang sama juga diberi oleh Al-Imam Muhammad bin Hasan Syaibani. Bila ditanya oleh sebahagian ulama pada dia, oleh Sufyan mana saya tak ingat lah, Sufyan Ibn Uyainah ataupun Sufyan Al-Thawri, tak silap pernah jumpa dengan dia, dan ditanya mahazas siman. Sebab Imam Muhammad bin Hasan Syaibani badannya gempal. Maka dia jawab, li farhi bisababi farhi li ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bisababi farhi li dinil Islam, kerana aku gembira dengan agama Allah Ta'ala. Jadi gemuk. Baik. Jadi cara duduk Nabi yang macam tadi yang saya tunjukkan itu duduk bersimpuh maksudnya. Lepas tu disebut di bawah, tapak kaki kanan di atas kirinya, seperti duduk di dalam solat Jumaat. Tidak salah jika kita nak berkata duduk bersimpuh itulah hakikatnya. Ini jawapan kepada atas kita. Cara duduk Nabi kita istimewa, lutut di atas lututnya yang mulia, tapak kaki kanan di atas kirinya, seperti duduk di dalam solat Jumaat. Tidak salah jika kita nak berkata duduk bersimpuh itulah hakikat. Boleh? Itu salah satu daripada duduk Nabi SAW. Duduk cara yang lain yang juga macam ma'ruf. Kalau kita makan tu yang tangan kaki kiri kanan kita diangkat. Macam duduk cara sahabat-sahabat kita yang daripada jemaah tabligh bila makan duduk macam tu. Itu juga cara duduk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Al-Imam, kata Ibnul Qayyim, seperti yang dinaqalkan oleh Al-Imam Murtada Zabidi. Ini Imam Murtada Zabidi menaqalkan kalam Ibnul Qayyim bahawa baginda duduk dengan cara sebegini adalah sebagai menzahirkan tawaduk dan adab baginda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata beliau lagi, cara duduk yang sebegini adalah cara yang paling bermanfaat dan paling afdal. Ini kerana kesemua anggota berada pada kedudukannya yang asal, seperti yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Ibnul Qayyim, seperti yang dinaqalkan oleh Murtada Az-Zabidi rahimahullah ta'ala. Jadi Ibnul Qayyim ada kitab beliau yang bermanfaat tentang sirah, tentang Nabi SAW. Tapi tajuk apa? Lupa saya tajuk. Ma'ruf tak? Jadi saya beritahu. Ada banyak ulama yang naqal juga daripada kitab beliau. Walaupun Ma'ruf Ibn Qayyim ada kontroversi dengan bagian para ulama, dan beliau adalah murid kepada Ibn Taymiyah, tetapi tidak menghalang para ulama untuk mengambil manfaat daripada kitab-kitab mereka. Contoh kitab Ibn Qayyim, Ar-Ruh, Kitab Ar-Ruh, itu antara kitab yang terbaik yang dibahaskan oleh beliau, kata para ulama. Jadi kalau nak baca tentang ruh, beli kitab Ibn Qayyim, baca, tidak ada masalah. Orang terlalu alergi dengar nama Ibn Qayyim dan terus dia alergi. Masukkan
Nama Ibn Qayyim dalam kitab pun dah ada cerita. Kata macam mana boleh masuk orang macam ni? Itu Al-Imam Al-Bajuri, Al-Imam Murtada Zabidi lebih kurang mutalaah daripada kamu, yang dia boleh ambil pandangan Ibn Qayyim dan dimasukkan. Kalam yang bermanfaat daripada siapa pun tidak ada masalah untuk dimasukkan. Atau dalam kitab para ulama ada nama-nama orang yang bukan Islam pun dimasukkan kerana ada manfaat dalam kalam ni. Tidak ada masalah. Jangan terlalu jumud dan juga syadid sehingga menyebabkan kita tak sedar kita juga telah berakhlak seperti akhlaknya orang-orang yang suka mensyirikkan dan juga membid'ahkan umat Nabi Muhammad, mengeluarkan umat Nabi Muhammad daripada agama Allah Ta'ala. Kerana ini bukan manhajnya Al-Azhar Al-Syarif dan juga yang diajarkan oleh para ulama ummah Nabi Muhammad SAW. Baik. Sunnah Nabi kita janganlah dilupa makan menggunakan 3 jari saja. Sunnah Nabi kita janganlah dilupa makan menggunakan 3 jari saja. Karena Nabi menyebut disebut oleh Sayyidina Ka'ab bin Ujrah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi asabi'ihi thalath bil ibham wallati taliha wal wusta, thumma ra'aituhu yal'aqu asabi'ahu thalath qabla an yamsahaha al wusta, thumma allati taliha, thumma al ibham. Jadi Nabi akan menjilat jari yang mana satu. Nabi makan dengan 3 jari ini. 3 jari ini. Jadi adakah semua makanan dimakan dengan 3 jari ini? Ini disebut di bawah. Kata Imam Ibn Al-Arabi, jika seseorang ingin menggunakan 5 jari ketika makan, maka ianya dibenarkan. Ini kerana warid di dalam riwayat bahawa baginda menggigit daging terus daripada tulangnya, dan perbuatan sebegini secara adatnya tidak dapat dilakukan melainkan dengan menggunakan 5 jari, kata beliau. Jadi kata Imam Ibn Al-Arabi Al-Maliki, boleh menggunakan 5 jari kerana ada riwayat Nabi pernah makan daging kambing yang dipegang pada tulangnya. Daging yang berhampiran dengan tulang disunatkan kita makan dengan cara memegang dan terus menggigit, bukan mencubit daging tersebut dan kemudian makan. Dah ambil, pegang, tarik. Kalau hati kita seorang-seorang kita lah. Kalau ramai-ramai tak selalu buat itu. Tengok keadaan. Kalau daging tu memang hak kita seorang dan boleh kita pegang, macam makan apa dia tu, subi kabir tu, muzah tu. Di subi kabir ada muzah. Muzah ni daging yang dekat dengan bahagian tulang. Jadi kalau hak tu kita punya seorang, angkat, gigit, khair. Kita punya satu daging tu saja 100 ekor. Yang daging paha tu saja 100 ekor daging. Kalau kita dah bayar 100 ekor, kita nak makan, angkat, gigit, tu sunnah. Makan daging yang berhampiran tulang begitu. Itu juga ayam dan sebagainya yang hampir dengan tulang, angkat, gigit. Bukan dicobek begitu. Kalau Nabi SAW melihat seorang sahabat makan dengan cara yang dicobek dengan tangannya, maka Rasulullah menunjukkan kepada beliau cara macam mana nak makan. Daging tersebut diangkat, digigit. Nabi kata, hadza alaz. Alaz, ini lebih lazat, kata Rasulullah. Dan itu disebutkan juga oleh Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu anhu, katakan bahawa ini antara benda yang kita mengambil adab dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kata beliau 5 jari tidak ada masalah kalau dimakan kerana ada warid dalam riwayat. Tetapi pandangan ini diberi komentar oleh Al-Imam Al-Hafiz Iraqi. Saya tak tulis apa komentar tersebut. Jadi komentarnya apa dia? Komentarnya Al-Imam Hafiz Iraqi mengatakan bahawa tidak semestinya dengan makan dengan daging tadi mesti dengan 5 jari. Kemungkinan Nabi pegang tulang tadi dengan 3 jari. Kalaupun kata dengan 5 jari, mungkin untuk minum, kata Imam Iraqi. Mungkin minum syurbah, bekas yang mangkuk untuk diletakkan sup ataupun kuah, dipegang dan dihirup. Mungkin itu 5 jari. Atau pegang cawan, macam ni, 5 jari. Tapi makan, kata beliau, masih lagi ihtimal. Itu komentar Imam Hafiz Al-Imam Al-Hafiz Iraqi rahimahullahu ta'ala. Ala kulli hal, makan dengan 5 jari tidaklah makruh. Yang makruhnya makan dengan menggunakan
dua jari dan juga satu jari. Dua jari ataupun dua jari, dan juga satu jari. Satu jari adalah cara makannya syaitan. Boleh? Jadi kalau makan guna chopstick, jangan chopstick. Chopstick guna 3 jari. Nah, sebab kita guna macam ni. Ada orang pegang chopstick ni. Chopstick pegang ni payah nak ambil. Dia akan pegang guna 3 juga. 3 jari membantu pula dengan kayu tersebut. Adakah tu dikira tersyabuh dengan kufar? Lah, tu bukan kufar. Orang Islam yang Cina pun makan macam tu juga. Jadi itu tak ada istilah kata tersyabuh dengan kufar. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tak ada. Bukan tu penggunaan kaum tersebut. Boleh? Tidak ada masalah. Yang tak bolehnya, yang makruhnya guna 2 jari ni. Jadi bersama ada kita tu kalau boleh ambil dengan 3 jari. Jangan ambil 2 macam ni. Faham? Kita nak ambil makan apa, jangan ambil dengan 2, ambil dengan 3. Baik. Syaitan makan dengan satu, cucuk. Habis tu makan colek punya, makan rojak punya, rojak kita makan 2 jari kita. 2 kan gabung pula dengan cucuk je 3. Faham? Eloknya kalau nak pegang cucuk tu pun pegang dengan 3. Jangan pegang je. Pegang 3. Cucuk dengan 3. Faham? Baik. Tidak sampai peringkat haram. Cuma makruh. Cuma awliya meninggalkan perkara yang makruh. Baik. Bila nak jilat jari pula, dijilat yang paling panjang. Makan dengan 3 jari, dijilat dengan yang paling panjang dahulu. Jadi jari ini dulu dijilat, kemudian jari ini, kemudian baru jari ini. Setelah selesai makan, bukan waktu ketika makan. Sebab itu disebut sebelum menjamah dibasuh tangannya, setelah selesai dijilat baginda. Yang ini dijilat baginda akan tangannya. Tangan di sini dimaksudkan dengan tu tlaqul qul bimakna al-juz. Faham? Maksud bukan tangan tadi semua dijilat habis. Sebab tangan dalam bahasa Arab kalau dimaksudkan sampai ke sini, ataupun sampai ke sini, ataupun sampai ke sini. Disebutkan di sini sana. Lepas itu jilat habis semua dengan tangan-tangan ni. Tak. Dijilat tangan maksudnya dijilat jarinya. Baik. Jadi Nabi sebelum menjamah makanan dibasuh dulu tangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau baginda Rasul menyebut kepada Sayyidina Salman waktu datang bertemu dengan Rasulullah, kata beliau, saya membaca dalam Taurat mengatakan bahawa barakatut ta'am itu adalah al-wudu ba'dahu. Barakah ta'am tadi akan didapatkan dengan kita membasuh tangan setelah makan. Maka Rasulullah menambah lagi pengetahuan kepada Sayyidina Salman. Nabi mengatakan barakatut ta'am al-wudu qablahu wal wudu'u ba'dahu. Jadi membasuh tangan sebelum wudu. Di sini wudu yang dimaksudkan ni wudu lughah, bukan wudu syar'i. Dia bukan ambil wudu seperti nak solat. Wudu di sini wudu lughah. Maksudnya membasuh tangan sebelum wudu, sebelum makan, dan basuh tangan selepas makan. Kalau dalam Taurat hanya sebut selepas makan. Nabi tambah sebelum pun basuh tangan. Baik. Dan setelah makan, setelah selesai dijilat baginda. Dijilat apa? Dijilat jari Nabi setelah makan, bukan waktu ketika makan. Atau Nabi mengatakan akhirut ta'am aktsaru barakatin. Makanan terakhir tu yang paling banyak dia punya barakah. Lepas tu para ulama tak tinggal ni di atas apa ni, sahfa ataupun di atas pinggan kita tersebut. Dibiarkan makanan tapi ditarikkan semua sekali. Atau ada yang basuh tangan di atas dalam pinggan dia, basuh sikit, disapu, kemudian diminum. Karena itu termasuk akhirut ta'am aktsaru barakatin. Itu lebih banyak barakah. Itu jarang orang buat. Itu ketuk guru, tua tengok dia buat. Orang muda-muda jarang buat benda tu. Kalau tak tahu fadilat melakukan perkara tersebut. Fadilat melakukan perkara tersebut, kata ulama, akan mengelakkan daripada berapa puluh penyakit. Kalau melakukan sedikit. Kita makan pinggan nasi yang kita makan tu, basuh tangan dalam tu sikit.
Jangan basuh banyak lagi. Kali dengan tak, kali dengan tisu-tisu. Jilat kot mana? Tisu kawan pula tu. Mereka tak jilat lah. Sikit je basuh. Untuk kita nak sapu kesan-kesan makanan yang masih dekat tu. Ada nasi, ada apa ni, gulai-gulai sikit lagi tu, sapu bagi macam basuh pinggan. Sapu sikit. Sapu, minum. Terus minum. Untuk ubat kepada berpuluh penyakit. Laksanakan benda tersebut. Kena buat benda tu. Benda tu kalau tak diamal, kita tak ingat lah. Dan bila kita tak biasa, jadi kita akan terlupa. Tapi kalau dah dibiasakan, maka kita akan selalu akan buat perkara tersebut. Jangan rasa jijik untuk mengikutnya, padanya faedah besar buat kita. Jangan rasa jijik. Itu kata Imam Qattabi radhiyallahu an, sebahagian kaum yang telah rosak akal mereka dengan kemewahan memandang jijik kepada perbuatan menjilat jari setelah makan. Ada orang yang pandang jijik perkara tersebut. Ada orang yang bila dengar ni sunnah lagi dia jijik. Ada yang macam ni. Ini orang munafik. Kalau kata otak macam ni, munafik sebenarnya. Cuma tak boleh kita kata hantar munafik. Itu. Bila hati ada penyakit, dengar sunnah saja dan dia jijik. Ini masalah. Mereka mengatakan bahawa ini perbuatan yang jijik, seolah-olah mereka terlupa bahawa makanan dan bekas yang dijilat itu adalah sebahagian daripada apa yang mereka makan. Dia makan dengan tangan, kemudian dia rasa jijik pula nak jilat bekas makanan tadi, padahal itu juga dia makan. Dan dia tak rasa jijik pula waktu dia korek tek gigi dia. Dan dia tak rasa jijik pula dengan tangan tu dia korek tek hidung dia. Dia tak rasa jijik lagi waktu tidur dia garu merata. Kemudian dengan makan tangan tu jugalah dia makan cheesecake. Tak jijik pula dia. Ini orang panggil orang yang otaknya rosak. Nah, lebih-lebih lagi kalau tahu kata tadi sunnah, kemudian dia akan lagi pandang jijik. Ada orang yang sebahagian macam tu kerana pengaruh dengan barat yang kuat sekali. Jika makanan yang dimakan itu tidak jijik, maka sebahagian yang dijilat pada jari dan bekas juga tidak jijik. Ni kita jadi hihi. Hihi ni gelak macam hantu ni. Tu ada jijik kan hihi? Jijik. Tak ada ni cetakan sebelum berlaku. Kebetulan. Hihi. Dan tidak syak lagi bahawa orang yang berakal pasti memandang ianya tidak mengapa. Bagaimana mereka boleh mengatakan ianya jijik, sedangkan ketika seorang berkumur, terkadang dia memasukkan jarinya ke dalam mulut untuk membuang sisa yang terlekat di celah giginya. Dan perbuatan ini tidak ada seorang pun yang memandang bahawa ianya jijik dan buruk adab. Kata Al-Allamah Syekh Abdullah Sa'id Lahji rahimahullah, tidak syak lagi bahawa orang-orang yang memandang jijik dengan apa yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan golongan yang buruk adab dan ditakuti kepadanya kesudahan yang buruk. Nas'alullah ta'ala biwajahati wajhihil karim alla yasluka bina ghaira sabili sunnatih wa an yudima lana halawata mahabbatih bimannihi wa karamihi. Amin ya rabbal alamin. Jadi moga kita mengikuti sunnah Rasulullah. Ajar anak-anak kita makan jilat jari. KFC buat dia punya tema dia tak ada siapa marah sehingga menjilat dinding. Tak apa pula. Makan sehingga menjilat jari kan apa sebut? Licking good. Lihat. Jadi maksudnya sampai menjilat jari tu boleh pula. Tak ada siapa pun marah. Baik. Dan baginda tidak lupa mengelaknya. Pada mindil atau di tapak kakinya. Jadi baginda tidak lupa mengelak tapak tangan Nabi SAW pada mana? Pada mindil. Jangan baca mandil, mindil. Orang Arab Mesir kan sebut mandil. Hati mandil. Tak ada mandil, mindil. Mana isim alat. Mindil. Kasrahkan mim. Jadi ada hadis Nabi SAW. Dan Nabi tidak menyapu tangan Nabi bil mindil hatta yal'aqaha. Nabi tak akan sapu lagi tangan Nabi dengan tisu ataupun tempat mengelap tangan, melainkan setelah menjilat jari Nabi SAW terlebih dahulu. Okay. Atau di tapak kakinya. Yang ni
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila disebutkan dalam Ihya, kata Imam Iraqi, kana mindiluhu batina qadamai, adalah mindil Nabi, tapak kaki Nabi SAW. Baik, saya kata Imam Iraqi tidak mengetahui ini merupakan perbuatan Rasulullah SAW. Jadi saya ambil ni berdasarkan kepada pandangan sebahagian ulama. Cuma ada komentar pula pada ulama, saya letakkan di bawah, tapi saya kekalkan. Saya tak sebut pula ni, ada komentar dan sebagainya, dikekalkan macam tu kerana ada riwayat. Cuma Imam Al-Iraqi mengatakan bahawa saya tidak mengetahui ini merupakan perbuatan Rasulullah, tetapi yang ma'ruf pada perbuatan tersebut adalah seperti riwayat daripada Sayyiduna Jabir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kunna zamana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalilan ma najidu at-ta'am fa idza wajadnahu lam nakun lana manadil illa akfuna wa sawa'iduna. Jadi akfuna, kaf, tapak tangan kami lah mindil. Macam ni lah. Makanan kami tak banyak. Lepas tu makan pula bukan makanan jenis berlemak. Makanan macam roti, aish dan semua sekali. Kalau makan, dekat kita buat macam ni pun dah hilang dia punya kesan tu. Dan juga apa dia lagi? Wasawa'id. Sawa'id inilah kami punya betik-betik tapak kaki ni habis semua ni tempat sapu tangan kami pada waktu tersebut. Itu kerana perasan orang yang beramal dengan ni, kalau dibaca Ihya, maka kalau lepas makan tu tak ada mindil lagi, dia akan sapu kat tapak kaki. Tapi makan tu sapu kat tapak kaki. Anak beramal dengan riwayat ini. Lepas tu saya sebut ni, dan baginda tidak lupa mengelaknya pada mindil atau di tapak kakinya. Tidak pernah baginda duduk menyandar kecuali ketika terlalu lapar. Nabi tidak pernah duduk menyandar. Jadi fala aqulu muttaqi'a. Jadi menyandar di sini dengan makna apa? Menyandar di sini dengan makna tidak mengiring dan meletakkan lambung bersandar kepada sesuatu. So Nabi tak akan duduk macam ataupun memanjangkan kaki, menyandar. Faham? Itu maksud menyandar. Baik. Kecuali ketika terlalu lapar. Ataupun menyandar begini, ya boleh juga letakkan makna tersebut. Menyandar. Faham? Baik. Kecuali ketika Nabi terlalu lapar sangat, Nabi melakukan sedemikian. Baik, adakah larangan duduk mengiring, iaitu dengan menyandarkan lambung kita ni pada sesuatu? Macam kita duduk sambil tengok filem dan sebagainya. Lepas tu duduk menyandar, baring macam tu, dan kita makan. Boleh ke tidak? Kata Imam Al-Bajuri rahimahullah, tidak mengapa makan kekacang dan makanan ringan dalam keadaan berbaring. Nah, ini kerana terdapat riwayat bahawa Sayyiduna Ali karamallahu wajhah wa alaihi salam pernah melakukan sedemikian. Kata Hujjatul Islam Al-Ghazali, golongan Arab melakukan sedemikian. Nah, yang dimakan dalam keadaan duduk itulah yang paling afdal. Tapi kalau duduk mengiring, nah, bukan berbaring ni dengan makna berbaring terus, tak. Bukan baring macam tu. Lepas tu ambil kek bola mulut, tak. Kan tu maksudnya. Maksudnya dengan cara mengiring tersebut. Iring, maka dia ambil kacang makan. Macam makan makanan ringan. Kacang. Lepas tu shipshi. Ya, shipshi kan? Shipshi kan? Bukan shipshi. Kasut. Makan selipar lah. Kemudian kek dan sebagainya boleh dimakan dengan cara yang sedemikian. Tak ada masalah. Okay? Ada kalau kita makan macam tu, duduk dalam keadaan mengiring, duduk macam ni, nyendeng macam tu, kaki macam nak hampir berbaring tu. Lepas tu kita makan macam tu, ada orang kata tak boleh. Pulang kita ni. Ni dah boleh. Muka surat 64. Cetakan ni lah. Cetakan tu. Sama 64. Cetakan tu sama. Di bawah, Cetakan tu surat apa? 58. Baik. Tak ada masalah. Cuma duduk dalam makan dalam keadaan duduk itu yang paling afdal. Dan tidak makruh makan dalam keadaan berdiri walaupun tanpa hajat. Makan berdiri. Macam kami kenuri semalam di kampung Mansurah. Sebelah rumah rumah saya di Mansurah tu.
ada buat kenduri kahwin. Dia panggil kenduri. Balik sembahyang Jumaat, dia panggil mai makan kenduri. Dia duduk. Duduk saat dia kena ikut turutan. Kan macam tempat kita dah ada sedia meja makan semua. Duduk, dia ada bilik. Dia akan masuk ikut turutan lah. Pada habis dah orang makanan tu keluar, baru kita masuk buat bilik kecil. Pada keluar kami masuk. Saya makan kenduri ni berkali-kali lah di kampung Syekh Abdul Aziz Syahawi. Dah 6 tahun duk pergi ke rumah Syekh Abdul Aziz. Setiap pergi tu adalah beberapa kali yang orang kampung buat kenduri. Saya dengan Syekh Abdul Aziz, waktu saya hadir tu Syekh Abdul Aziz ajak saya pergi sekali. Kita kalau pergi kenduri, dan kenduri itu jemputan dalam mazhab, kena tanya lu kepada tuan rumah, boleh tak panggil kawan? Kalau dibenarkan dia masuk, maka boleh masuk. Kata Rasulullah, kalau dia ajak kenduri yang khusus, bila dia ajak saja pergi ke kenduri khusus, dia bawa orang lain. Baginda Nabi bawa orang lain sampai di depan pintu rumah. Nabi beritahu, kata, saya bawa sekali dengan dia. Kalau kamu izinkan, dia masuk sekali. Kalau kamu tak izinkan, saya akan suruh dia balik. Itu adab kita sebenarnya. Faham tak? Boleh kita buat itu. Baik, ya buat itu. Saya kawan tu kata, tujuan betul ajak saya orang. Baik, saya ajak berdawai. Betul hak tuan rumah. Jadi kalau kita buat macam tu, InsyaAllah jaga tuan rumah. Dan juga kita kena maklum kat tukang kita, ni saya bawa dulu, dan kita minta izin, kalau dia tak bagi, kena balik ya. Kita baik tak pergi awal, baik tak pergi terus. Orang Melayu ni dia cepat berasa sikit. Dan Rasulullah buat macam tu. Dibawa sampai depan rumah. Ini saya bawa sekali. Kalau kata kamu izin, dia masuk. Kalau kamu tak izin, saya suruh dia balik. Baik. Tapi kalau ada orang datang, dan waktu tu ada bersama dengan Nabi orang lain, dia kata, ya Rasulullah, saya izin, saya jemput kamu datang makan ke rumah. Baginda makan ke rumah saya. Rasulullah kata, jemput saya seorang. Ni dia ada. Dia jemput sekali tak? Kalau kata dia kata, makanan tak banyak, jemput Rasulullah saja. Tak apa, Rasulullah pergi seorang. Biasanya Rasulullah akan sebut sekali, dalam rumah saya ni bukan saya seorang, ada lagi orang lain. Lepas tu kita kalau dijemput kenduri, biasanya kalau orang telefon kita jemput ustaz makan kenduri, jadi kita kalau boleh bagi tahu sekali. Kecuali kalau kita terlupa lah, kita pun bagi tahu, kata isteri saya jemput sekali tak? Anak-anak jemput sekali boleh? Orang kata waktu orang kalau kata tuan rumah, kalau dia ada uzur, dia kena bagi tahu saja. Jangan segan. Kerana tidak memaklumkan dengan sarih pada waktu tersebut akan menyebabkan banyak perasaan pada waktu itu dimainkan. Sarih murih, kata ulama, sarih murih. Kita cakap jelas, itu akan menenangkan semua orang. Kita beritahu, kata, boleh apa ni, keluarga apa ada di rumah ni nak jemput sekali kan? Dia kata, minta maaf Ustaz, kata sebab kandang pun ada, tak apa nak banyak mana pun, kita nak jemput ustaz lah. Tak apa. Ataupun tak ada tempat ni untuk orang perempuan, ada untuk orang lelaki saja. Tak apa. Kalau kata itu, boleh jemput sekali Ustaz, jemput sekali. Baik. Lepas tu tak boleh. Makanan tak banyak, jemput adik-beradik dia pula. Dia abangkan bini dia saja, adik-beradik dia. Duduk di rumah dia 10 orang. 10 orang pergi semua. Pening balong tu. Tu dia. Lepas tu sarih boleh. Jadi saya duduk pergi kenduri tu, okey lah, ada tempat duduk. Kenduri di Mansurah baru ni, masuk dalam bilik tu, meja saja, pakai berdiri semua makan. Makan nasi berdiri, makan roti semua berdiri. Tak pernah tengok orang jawab macam ni. Apa hukum makan berdiri tadi? Tak masalah. Walaupun tanpa hajat, tidak makruh walaupun tanpa hajat. Baik, manakala makan dalam keadaan bersila, tidaklah sampai kepada makruh, cuma ianya khilaf aula. Makan bersila tidak makruh, cuma khilaf aula. Begitu juga makan sambil menyandarkan belakang ke dinding. Itu pun kalau ikut bahasa ni khilaful aula, bukan makruh. Cara makan yang sunnah adalah dengan bersimpuh atau menegakkan kaki kanan serta meletakkan kaki kiri di bawah punggungnya. Disebut oleh Imam Bajuri. Cara yang kita sebut dari luar lah. Bersimpuh macam cara dalam matan disebut. Kemudian ni yang disebut seperti yang saya sebutkan, yang sahabat-sahabat kita daripada Jemaah Tabligh tunjukkan. Jemaah Tabligh ni Masya Allah, dia tunjukkan benda-benda yang kadang-kadang sunnah yang kecil, yang ada dalam batinul kutub,
ditunjukkan kepada umat tanpa disebut daripada kita. Ditunjukkan dulu. Mana disebut kata ni sunnah Rasulullah. Itu saja. Maka orang pun ikut, apa tu? Rujuk, cari, jumpa akhirnya. InsyaAllah. Baik. Faham tak? Itu perbahasan tentang duduk menyandar. Saya pernah cerita, selalu saya cerita. Saya selalu cerita benda ni. Saya pernah makan dengan guru saya, Syekh Muhammad Sultan, dekat dengan Azhar. Allah yarham, Syekh Sultan telah meninggal. Syekh Muhammad Sultan dah meninggal. Anak murid Syekh Ali Jumaah. Saya belajar dengan beliau kitab Muwatta Imam Malik di Masjid Sayyidina Husain. Kemudian dengan kita Tadribur Rawi. Itu pun sebahagian kecil saja, sikit. Tak sempat habis. Dan beliau muhaddis. Umurnya muda. Dia kawan baik dengan Syekh Ahmad Mamduh. Tapi saya tak kenal Syekh Ahmad waktu tu. Saya kenal Syekh Muhammad Sultan dulu. Dia ikut pengajian di Masjid Sayyidina Husain. Di Masjid Sayyidina Husain pun bukan dia buat kelas umumi tak. Kelas adalah 5 orang, 6 orang yang hadir. Kemudian ada di Sahar Syekh Ali pada waktu tu, di rumah tempat Syekh Usamah duduk dulu. Rumah tu waqaf pada Syekh Ali Jumaah. Berhampiran dengan tempat turun 80 palang, depan rumah Syekh Ashraf. Jadi dekat dengan Sahar Saidah. Kawasan dalam tu lah. Masuk kawasan tu lah. Dulu ada rumah tempat Syekh Usamah duduk sebelum kahwin, atau bujang dulu. Rumah tu dijadikan Sahar. Kejap je lepas tu tutup. Tak ada dah. Saya sempat ikut situ. Jadi waktu hadir, saya nak pergi ke tempat tu, ada pengajian Tadribur Rawi dengan Syekh. Tengok Syekh duk makan dekat celah-celah lorong. Makan kuftah. Seguk dan kuftah seguk. Seguk dengan kibdah. Saya pun memang lapar nak pergi makan kat situ juga. Dia gerai tepi jalan tu. Gerai tu jangan makan selalu sangat, tak elok. Tak bersih. Tapi sebab sedap. Sebab dia goreng-goreng dengan darah-darah baru sedap. Jadi manis elok. Jadi waktu tu lapar nak makan, balik pada Azhar. Terus saya nak pergi makan di situ. Waktu lalu, saya tengok Syekh duk makan. Syekh nak pergi ke kelas. Saya nak pergi kelas Syekh. Jadi Syekh dia nampak saya, panggil saya. Mai, makan sekali. Makan sekali dengan dia. Jadi dia dah ambil lebih kurang dalam berapa biji. Syekh bagi kat saya 3 biji. Syekh 3 biji. Saya pun makan. Makan sambil berdiri. Lepas tu lintas dalam hati saya ni, Syekh ni muhaddis, hafal 10,000 hadis Nabi SAW. Dia hafal Jami'us Saghir. Kata ulama, siapa yang hafal Jami'us Saghir, seorang muhaddisan. Jadi muhaddis dia. Dalam Jami'us Saghir ada 10,000 hadis. Hafal Jami'us Saghir, seorang jadi muhaddis. Dia hafal 10,000 tu, Syekh Muhammad Sultan. Jadi waktu makan, saya terlintas dalam hati saya, Syekh ni muhaddis, makan tepi jalan. Ni semua benda-benda yang dilarang oleh muhaddis ni. Makan tepi jalan. Lepas tu makan berdiri pula tu. Makan berdiri. Tengah duk fikir tu, Syekh dah makan habis dah, saya pun dah makan habis. Syekh tanya, nak tambah lagi? Saya kata dah cukup lah. Tak tambah lagi. Syekh pun tambah lagi. Tambah lagi 3 biji. Banyak betul lah makan tu. 3 biji lagi. 6 biji saya makan tu. 6, Syekh pun 6. Masa tengah duk, kawan tu tengah duk bubuh, dia letakkan apa ni, kibdah dengan seguk tu. Syekh tengok kat saya. Syekh tanya kat saya, apa hukum kita makan tepi jalan ni? Nah, tadi saya tanya lah hati ya. Dia kata, Syekh ni muhaddis, makan tepi jalan. Nah, lepas tu Syekh terus tanya, Muhammad, apa hukum kita makan tepi jalan? Oh, kata silap tadi. Silap dia lintah tadi dalam hati. Terus apa ni, Syekh kata, makan tepi jalan memang di sisi muhaddisin ini perkara yang aib dan boleh menjatuhkan muruah. Tapi itu di sisi muhaddisin qudama pada zaman dahulu. Al-Imam Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah dalam kitab beliau Al-Wasit, dalam kitab Al-Wasit, iaitu berkenaan dengan mustalah hadis, disebutkan dalam kitab tadi. Dan Syekh Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah, guru pada Syekh Ali Jumaah, menyebut, kata tidak ada masalah bagi orang pada zaman sekarang, termasuk para ulama, untuk makan makanan yang ada di tepi jalan jika tempat perkara tersebut menjadi uruf pada zaman tadi. Jadi kalau untuk buru dan sebagainya, makan kedai-kedai dan sebagainya, itu uruf, tidak ada masalah. Begitu juga kata Syekh, uruf pada zaman dahulu yang tidak menutup kepala di kalangan para ulama, itu menjatuhkan muruah.
Jadi tok guru tak pakai kopiah, jadi jatuh muruah. Itu zaman dulu kata Syekh. Zaman sekarang, uruf pada zaman sekarang, kalau tidak pakai kopiah itu tidaklah menjatuhkan muruah seorang tersebut. Jadi kata Syekh, jangan diletakkan suatu hukum tadi pada semua keadaan, kena lihat pada uruf. Ini siapa yang sebut? Al-Imam Al-Muhaddis Al-Syekh Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah, juga muhaddis kabir, disebut dalam kitab. Kemudian kata Syekh, macam mana pula kita ni makam diri ni? Dua-dua tu saya tanyalah hati lah. Makam diri, pergi jalan. Macam mana kita tak makam diri? Yang pertama, tempat duduk tak ada. Tentu kamu tahulah di Mesir ni semua kecil di jalan semua. Celah-celah ini semua kecil. Dan tempat ni zon padanya ada najis. Dan kita berdiri. Lepas tu Syekh sebut kat saya, kata pernah berlaku Sidi Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari pernah makan bersama-sama dengan Syekh Yasin Al-Fadani di tepi jalan di Makkah Al-Mukarramah, tapi ada tempat duduk. Maka mereka boleh duduk. Kita dah tak tempat duduk, kita diri kan. Lepas tu bila dah selesai makan, Syekh pun kata, aku dah kenyang. Mufti tak boleh keluar fatwa kalau kata dia lapar, dan guru tak boleh mengajak kalau kata dia lapar. Dan waktu marah, waktu ketika, dan dikias dengan marah lah. Mufti tak boleh keluarkan fatwa ketika marah. Maksudnya ketika tidak tersusun ataupun tidak tarkis pemikirannya. Bukan marah sahaja dengan maksud. Jadi kata tidak boleh seorang mufti, qadi mengeluarkan fatwa ketika mana marah. Tapi ulama qiyas sekali, termasuk ketika lapar, ketika terlalu dahaga, ketika mengantuk. Kenapa semua itu disebutkan sekali? Karena illah daripada marah tersebut adalah kerana akalnya tidak tersusun elok pada waktu tersebut. Maksudnya pemikirannya tidak berapa sempurna. Kerana itu dikiaskan sekali dengan makan, lapar, dahaga, mengantuk dan sebagainya. Jadi kami pun fikirlah lepas. Syekh dah meninggal beberapa tahun yang lepas. Ini orang yang selalu mimpi jumpa Rasulullah, kata Syekh Ahmad Mamdouh. Dia tak pernah cerita kat saya. Syekh Ahmad cerita kat saya. Syekh Ahmad kata, kamu tahu Syekh Muhammad Sultan tu dia punya karamah dia. Katanya setiap minggu akan mimpi bertemu dengan Nabi SAW. Setiap minggu, minggu sekali akan mimpi jumpa Rasulullah. Dia orang dia biasa je kalau tengok. Dia kerja di majlis di Iftar juga. Baik. Benda manis, adab makan yang ditunjukkan baginda, walau kecil tapi ramai yang terleka. Kalau sungguh kamu sayangkan baginda, takkan tinggal walau sekecil perkara. Kalau kita kasih dengan Rasulullah, kena ikut Nabi SAW dengan cara makan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab Nabi kita dengan apa saja, tak mencela juga tidak menghinanya. Ini Nabi tidak pernah mencela apa sahaja. Apa sahaja. Baik, kalau dah makanan pun Nabi tidak cela. Sebab itu disebut dalam hadis, la yazummu minha syai'an ghaira annahu lam yakun yazummu zawaqan wala yamdahu. Baginda tidak pernah mencela sesuatu pun, seperti mana baginda tidak pernah mencela sesuatu, begitu juga baginda tidak pernah memuji sesuatu tanpa hak. Nabi tak pernah memuji sesuatu tanpa hak, dan kurungan ada tanpa hak. Kalau tidak, nanti kita akan kata, habis itu macam mana Nabi puji sahabat Nabi yang lain? Itu pujian dengan hak, tidak ada masalah. Dan juga syarat pujian pun ada. Memuji seseorang tadi, kalau kita ketahui bahawa orang tersebut tidak akan menjadi kesan sesuatu yang tidak baik dalam hatinya, tidak ada masalah dipuji depan-depan. Tapi kalau kata kita bimbang dengan perkara tersebut, takut berubah hatinya dan sebagainya, maka dipuji belakang lebih baik daripada dipuji di depan. Syaratnya. Baik. Jadi Nabi tidak pernah mencela makanan. Kalaulah makanan tak pernah dicela oleh Rasulullah, bagaimana dengan makhluk Allah Ta'ala? Lebih lagi. Itu benda yang besar yang Nabi tunjukkan. Baik. Jadi adab Nabi kita dengan apa saja, tak mencela juga tidak menghinanya. Jika dihidang makanan kepadanya, jangan panas, kerana baginda tak suka. Baca tu kerana, jangan baca kerana. Kalau kerana jadi banyak. Jangan panas kerana baginda tak suka. Boleh juga kerana baginda tak suka. Jadi kalau yang saya niat boleh waktu ni kerana. Jika dihidang makanan kepadanya, jangan panas kerana baginda tak suka. Ini dalam hadis disebut,
kana la ya'kulu at-ta'am al-har innahu ghairu dhi barakatin, kata Nabi. Nabi tidak makan dengan makanan yang panas, dan Nabi mengatakan innahu ghairu dhi barakah fa'abridu. Nabi kata sejukkan dulu, fa innallaha lam yut'imna nara, karena Allah tidak memberi kita makan dengan api. Allah kabur mulut dalam mulut kita dengan api, kata Nabi SAW. Jadi jangan makan yang terlalu panas. Dan kalau makan yang panas pula, kita akan melakukan perkara yang mukhalafah dengan sunnah nanti, iaitu kita meniup makanan tersebut. Itu pun dah mukhalafah dengan sunnah Rasulullah SAW. Abridu. Abridu maknanya bukanlah terlalu sejuk sungguh. Tidak macam itu maksudnya. Apa yang boleh kita makan tanpa kita meniupkan makanan tersebut, dan tidak terlalu panas sampai boleh menyebabkan mudarat, terbakar lidah dan sebagainya. Faham? Jadi kita kata lagi, kalau baca hadis ni, abridu, sup ustaz kalau sejuk, jam, sup kalau sejuk, dah berlemak atas tu, nak makan macam mana? Itu saya kata tadi, ikut kepada jenis makanan tersebut, dan kita makan tidak terlalu panas. Nabi kata. Lepas tu Nabi kata lam yut'imna nara, maksud nar kan panas. Jadi jangan makan dengan yang waktu terlalu panas tu, tengok tu menggelegak tu pi bos dalam mulut teruk. Jam. Baik. Benda manis yang disukai baginda, halwa asal, manisan dan madu juga. Halwa asal terjemahan dia manisan dan madu. Baik. Jadi kalau Nabi menyukai halwa dan juga asal. Di bawah disebut. Jadi halwa, apa beza dia dengan asal? Kalau halwa, beza dia dengan halwa, ada hamzah dengan tidak ada hamzah. Jadi asal termasuk halwa. Nah, waw alif maqsurah di belakang. Beza dengan yang ada mad. Halwa iaitu yang dibakar dengan api, dimasak menggunakan api. Okay? Manakala halwa tidak dibakar dengan api. Contoh seperti asal, seperti madu. Baik. Jadi halwa ataupun manisan yang paling disukai oleh Rasulullah adalah tamar yang digaul dengan susu. Ini seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Tha'alabi. Jadi susu gaul dengan tamar. Beli tamar, gabung dengan susu sekali. Sedap kan? Tamar pula tamar mana ni? Kalau kata nak gabung susu, tamar mana pun tak ada masalah. Tapi kalau di Mesir, biasanya akan letak tamar yang kerah. Ada jual di apa? Tamar kerah tu, tokok dengan gigi, patah gigi. Ada yang mana tengok tamar tu? Tamar tu biasanya dipecahkan, kemudian diletak dalam susu ataupun air biasa. Dia akan jadi nabis. Nabis, tapi bukan nabis yang sampai peringkat jadi mabuk. Tak, bukan nabis tu. Tak dalam susu, kemudian diminum esok pagi. Tak dalam teh ais. Itu ustaz. Itu Nabi suka. Faedah yang dapat kita fahami daripada hadis ini ialah menyukai makanan yang lazat itu tidaklah menafikan zuhud. Ni. Kalau kita suka makanan yang lazat, melazatkan makanan, tidak menafikan zuhud. Namun bukanlah menjadikan kelazatan itu sebagai tujuan. Ni kerja nak lazat saja. Lepas tu kalau kata tak biasa makan langsung makanan yang biasa, nanti akan menyebabkan orang tadi bila makan yang tidak lazat, dia akan cepat komplain. Ini kebiasaan orang-orang yang terlalu mewah dan biasa dengan makanan yang sedap-sedap, dan maka menyebabkan dia akan selalu komplain makanan orang. Lepas tu kalau kita tengok cerita chef, master chef dan sebagainya, dia nak latih orang untuk masak yang sedap lah. Itu mungkin pengajian dia pula. Sebab dia penyedia makanan, dia nak sediakan makanan yang sedap. Tapi kalau dia melatih sifat orang tersebut untuk rasa yang sedap saja, bila tak sedap dia akan tolak, dia akan maki, dia akan marah. Ini bukan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk pengajian dia dalam bidang tersebut, silakan, kerana dia nak menyediakan makanan. Tapi orang yang nak makan tu pula, kalau termakan makanan yang tak sedap, kalau tak suka diam. Tak makan, jangan makan tu, makan lain. Kalau suka pula, adakah dibenarkan kita memuji makanan? Dibenarkan kita puji, tapi jangan berlebihan. Kita makan tu sedap tak? Boleh dalam masalah. Bukan kata Nabi tak pernah puji makanan. Dah ada Nabi puji makanan. Nabi pernah puji makanan. Nabi mengatakan bahawa khairul idam al-lahm, sebaik-baik lauk adalah daging. Dan Nabi pula sebut, kadang-kadang Nabi sebut, macam tahu pula saya suka yang ni. Macam tahu pula, kamu tahu pula saya suka benda ni.
Itu pun sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau kita pergi rumah orang, kita tengok dia jamu makanan tersebut dan kita suka, kita boleh sebut macam tahu lah, saya suka makanan. Baik. Baginda juga menyukai khabas. Apa dia khabas? Yang dikenali sebagai kunafah oleh masyarakat Mesir. Ini khabas di Mesir ni panggil kunafah. Nabi suka kunafah. Siapa yang mula buat kunafah? Orang yang pertama menyediakan khabas, iaitu kunafah dalam Islam, adalah Sayyiduna Uthman radhiyallahu anhu. Dan bila mana dihidangkan kepada baginda Nabi SAW, baginda sangat menyukainya. Nabi suka khabas. Bila Nabi suka, dalam riwayat sebut Nabi tanya pada Sayyidina Uthman, macam mana nak buat? Dan Sayyidina Uthman bagi tahu kepada Nabi cara nak buat khabas. Nabi tanya pula, macam mana nak buat ni? Sayyidina Uthman cerita macam mana cara nak buat. Jadi orang pertama yang buat kunafah ni siapa dia? Sayyidina Uthman. Jadi kalau beli kunafah, boleh tulislah sejarah kunafah. Jadi kunafah ni dibuat oleh Sayyidina Uthman pada permulaan. Boleh? Kunafah macam-macam, bil kerimah lah, bil fustuk lah, macam-macam. Dia sedap kunafah ni, kunafah yang orang Syria buat. Orang Mesir buat dia kerah sikit. Jadi kerah, lepas tu gula ni ya Rabbi. Tapi kalau orang Syria buat sedap. Ada juga di sini, orang Syria buat. Orang Syria punya buat, dia tak terlalu manis dan taklah orang panggil apa, tak manis sangat lah. Okey, sedang-sedang. Sedap. Boleh orang Syria buat. Masa kedai depan tu ada, kedai dekat dengan Pushari Zaim tu, tepi Abu Rami tu kan. Pushari Zaim, lepas tu ada kedai Iraq ke apa. Kedai Iraq tu rasanya ada, kalau tak salah. Kalau Arab Mesir buat tu dia baling anjing pun boleh. Kahkum. Baik. Faedah meminum air yang dicampur dengan madu pula, itu sangat banyak sekali, antaranya dapat menghilangkan balgham, jadi kahak. Air campur dengan madu membersihkan kotoran dalam perut serta melancarkan penghadaman dan membuka saluran-saluran dalam perut yang sempit. Ada orang tanya dekat saya, madu di Mesir ni yang terbaik apa dia? Madu yang terbaik di Mesir ni, kalau keluaran syarikat tu ISIS. Bukan ISIS tanpa ni Daesh tu. ISIS. Ada madu tu kan, tu antara yang elok lah, madu ISIS tu. Madu yang Nabi jual, ambil ke mana? Madu yang dia jual tu ambil ke mana? Ambil ke Mesir. Siapa dia jual? Indun. Itu pun okey juga tu. ISIS ni terkenal lah, yang dia jual di Saudi Arabia. Tu terkenal. Kalau di Turki banyak madu-madu, kalau dijual di kedai-kedai mereka tu banyak madu-madu yang dia ada madu yang khas, lebah tu dibelah di kawasan Hamadus Sauda. Ya. Ada lebah yang dibelah di kawasan bunga-bunga saja. Jadi madu tu diambil daripada pati bunga-bunga tu. Rasa dia pun lain. Rasa madu yang dia punya daripada patinya bunga lain daripada madu yang patinya daripada Hamadus Sauda. Lain-lain. Di Turki banyak. Ya. Kemudian madu yang terbaik madu sidir lah. Madu sidir di Yaman. Kerana madu tu ada dia buat di celah-celah batu. Celah batu bukit. Madu di tempat kita di Malaysia, madu tualang. Madu tualang ni jatuh nombor 2 lah. Kata ulama ikut kepada turutan dalam Quran tu yang Allah Ta'ala sebut tu. Minasyajari wa mimma ya'rishun. Ada ayat dia pertama dia. Ayat dia apa? Baik. Minal jibali. Ya. Ya. Ustaz. Saiful. Apa Quran ni? Ada apa? Ustaz ada apa? Mimma ya'rishun. Ayat mimma ya'rishun. Last sekali mimma ya'rishun. Sebab ayat dia mula apa dia? Lagi? Anittaqidhi minal jibali buyuta. Ya. Anittaqidhi minal jibali buyuta. Wa awhayna wa awha rabbuka ila an-nahl. Ini Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Nahl, anittaqidhi minal jibali buyuta. Yang pertama, mengambil rumah mereka daripada jibal. Baik. Ini kata ulama,
disusun turutan grade madu ni berdasarkan ayat tersebut. Minal jibali buyuta, yakni madu daripada jibal lebih aula daripada wa minas syajari. Nombor 2 wa minas syajar. Jadi madu taulang di tempat kita tu, ada atas pokok taulang tu, itu nombor 2. Wa mimma ya'rishun, dan kemudian daripada rumah-rumah yang dibuat. Ini rumah-rumah madu. Rumah-rumah lebah yang dibuat di kampung-kampung tu, ada kotak-kotak dibuat rumah tu. Itu nombor 3. Ya, biayanya kesemuanya bagus. Kalau ikut grade dia yang paling tinggi. Lepas tu sidir, kalau rasa sidir ni macam rasa apa ni, susu. Sedap dia, rasa dia macam susu campur dengan ni. Kalau madu tualang dia rasa macam pahit-pahit sikit. Dia ada jenis pula, ada warna hitam, ada warna kuning. Dia ikut waktu musim. Macam juga kalau madu kelulut kan. Kelulut kalau kata musim bunga, dia jadi warna cerah sikit. Kalau dia makan dia ada makan yang pati daripada, nanti orang tanya tu, dia makan pati tai rebau. Masa tu dia punya warna dia lain sikit. Nah, dan tu elok untuk sakit apa saya tak ingat lah. Waktu dia makan, bau dia pun boleh tahan, tapi tetap rasa madu lah. Jadi kalau orang tanya kita macam mana tu, kan dia ambil rebau, tai rebau tu. Tai rebau masuk tu, kita makan tai rebau. Tak, kita bukan makan tai rebau. Kita makan benda yang telah diproses dengan bahan kimia yang telah diproses oleh makmalnya kelulut. Kelulut masuk dalam makmal, benda diproses dalam perut dia tu, dan jadi benda lain lah. Dia bukan ambil tai rebau, buh dalam tu, buh tai rebau dalam tu, kita makan tai rebau sungguh. Tu baik kita pergi kat tai rebau tu, tekuk, lepas tu buka. Jadi dengan pok-pok tai pit tu, tai rebau pun bisa. Dia ada kan, dia bisa tai rebau ni, bodoh. Ada macam yang apa ni, madu telah diproses dalam sana, boleh makan. Baik. Jadi banyaklah kelebihan madu. Baik, saya berkata, di sini saya sebut. Dia kata, tak terlupa, tak baca lagi. Dan membuka saluran dalam perut yang sempit, namun ianya bahaya kepada orang yang mempunyai penyakit kuning dan mudarat. Tersebut dapat dihilangkan. Mudarat tersebut kalau dia makan, orang yang ada penyakit kuning makan madu. Kalau nak elakkan daripada mudarat, maka dapat dihilangkan dengan menggunakan cuka. Cuka lawannya madu. Jadi siapa yang kena penyakit kuning, dia termakan madu dan penyakit bahaya tu, maka macam mana nak hilangkan mudarat tersebut? Minum cuka. Cuka asli tu, bukan cuka sinai. Cuka sinai yang jual rupa genih dekat kedai tu, bukan cuka tu. Ambil cuka yang sinai. Cuka apple ke, cuka apa semua yang bagus tu. Ada banyak di sini jual. Saya berkata perlu bagi seseorang tersebut mendapatkan nasihat daripada ahlinya seperti doktor, perubatan atau pengamalnya bagi mengelakkan daripada tersalah dalam cara pengambilan. Itu nasihat kita lah. Kena tanya juga kepada ahlinya. Jadi Nabi suka makan halwa dan juga asal, manisan dan juga madu. Dan contoh manisan yang Nabi suka makan apa dia tadi? Kunafah. Kunafah. Dan minuman yang digemari baginda, susu yang didoa barakah padanya. Ini antara minuman yang disukai oleh Nabi. Dan Nabi mengatakan bahawa tidak ada makanan yang tidak ada sesuatu yang mengambil tempat minuman dan makanan melainkan susu. Waktu doa susu, waktu minum susu berbeza dengan doa waktu ketika makan yang biasa. Bila doa minum susu, Allahumma zidna minhu, Allahumma barik lana fih wa zidna minhu. Allah berkati kami dengannya dan tambahkan lagi kami daripadanya. Ini daripada susu. Air sejuk jangan lupa wahai murid. Dalam riwayat disebut hulwun barid. Ini air sejuk. Lepas tu saya terjemahkan ni. Kalau kita baca hadis, kana ahabbu syarabi ila Rasulillah al-hul wal barid. Nabi paling suka hul wal barid. Apa makna hul wal barid? Yang sejuk, yang manis sejuk. Jadi ulama terjemahkan itu dengan makna air sejuk. Air mineral. Nabi suka. Baik, salah tak kalau kita terjemah dia sebagai air yang manis, yang sejuk? Teh air kan? Betul, kita kata ni pun hulul barid juga ni. Arab tak makan no teh air. Air mereka kalau jamu air teh air kat mereka jadi pelik. Ni apa teh buah air? Apa buat pelik?
Macam kita pelik kat mereka lah. Tengah-tengah hari pun makan teh panas. Kita pelik kat mereka buat pelik dengan kita. Mereka kata pelik tu orang Melayu ni. Makan teh air. Kita pun kata balik. Kami pun pelik juga. Makan teh panas tengah-tengah panas. Kenuri teh panas. Semua teh panas. Kalau kat kampung kita, kenuri tengah hari jamu teh panas, kena maki je. Lepas tu adat masyarakat tempat masing-masing. Jadi jangan komplain sebenarnya. Tak layak bagi orang Arab untuk komplain orang Melayu bila orang Melayu makan teh air. Dan begitu juga orang Melayu tak boleh untuk nak komplain mereka. Sebab tu hak mereka. Mulut masing-masing, kubur masing-masing. Kan? Mereka nak komplain kita. Mereka terlupa mereka pun ada akhlak mereka juga. Ajab. Ni perkara ajaib lah sebetulnya. Faham? Tak perlu komplain. Kamu makan dengan cara kamu, makan cara kami. Okay. Baik. Pengarang menyebutkan dalam bait tersebut. Siapa pengarang ni? Saya lah. Saya guna dengan bahasa ghaib. Pengarang menyebut dalam bait tersebut salah satu daripada makna al-hulwul barid. Ini salah satu makna hulul barid iaitu air sejuk. Di antara makna lain bagi hulul barid adalah air yang dicampur dengan tamar atau zabib, yakni kismis, atau yang dicampurkan dengan madu, pun juga disebut hulul barid. Kata Ibnul Qayyim, pandangan yang azhar, kesemua maksud tersebut boleh diletakkan kepada hulul barid. Boleh tak semua? Ini seperti dinaqalkan oleh Al-Imam Al-Bajuri. Jika sesuatu minuman tersebut terdapat padanya sifat kemanisan dan kesejukan, maka padanya terdapat beberapa faedah. Antaranya, menjaga kesihatan pada tubuh serta mengekalkan kelembapan, memberi manfaat pada kekuatan jiwa, hati dan jantung, serta membuang kepanasan pada tubuh. Jadi campurkan, menyejukkan air yang itu tidaklah menafikan kesempurnaan zuhud, kerana terdapat padanya semakin bertambah penyaksian seorang tersebut terhadap nikmatnya Allah Ta'ala serta ikhlas dalam menghadirkan kesyukuran. Lepas tu Imam Abu Hasan Syadili, waktu ketika minum air, dia kata, "Idza syaribtul ma'al hulwa ahmadu rabbi min wasati qalbi." Ayat tu, hanya kerana minum air sejuk, kata beliau, saya bersyukur kepada Allah daripada bening hati saya. Faham? Jadi apa makna daripada perkataan tadi? Itu pun nak sebutkan. Ini kalam yang ajib. Bila dia kata saya bersyukur dengan bening hati saya, bermakna apa? Kesyukuran tadi dihadirkan dengan ikhlas betul waktu minum air sejuk. Beza dengan minum air panas. Orang tengah duduk dahaga tengah-tengah panas, lepas tu minum air panas, jamu air teh panas, tersusuk hiruk-hiruk tu, dia ada sebut alhamdulillah, ada. Berbeza dengan dia minum air minum tengah duduk panas betul-betul, minum air mineral. Waktu tu kalau disebut alhamdulillah, itu kadang-kadang dia terlupa ikhlas tu waktu disebut. Dah abang hati ikhlasnya tu sampai terlupa kata nak sebut ikhlas. Terlalu ikhlas. Sebut tu dengan bening hati. Lepas tu kata Syekh Imam Bajuri kata, itu antara faedah orang yang minum air yang padanya kesejukan. Karena itu akan menambahkan lagi nikmat syukur kepada Allah dengan nikmat tersebut. Boleh? Aiskrim je nak aiskrim. Kalau dari segi lughah termasuk sekali. Hulwul barid, adanya kemanisan dan kesejukan. Ibnu Qayyim kata, mana ada dua-dua sifat tersebut, ada padanya manfaat. Termasuk dengan apa yang dimaksudkan dengan hulul barid. Sebab saya pernah tengok ada satu iklan dikeluarkan, disebutkan Nabi menyukai hulwal barid, dia tak kemak aiskrim. Tu nanti orang kata, itu Rasulullah suka aiskrim. Dalam zaman Nabi ada aiskrim kan? Dia orang bincang tu pula. Dia kata, kena makna je lah. Maksudnya boleh sampai. Lepas tu orang yang cabut gigi, siapa yang cabut gigi, doktor akan bagi nasihat kepada dia untuk makan aiskrim vanila, untuk nak bagi cepat berhenti darah. Siapa yang cabut gigi, biasanya lah kalau di Malaysia lah, doktor akan pesan, pergi cari aiskrim vanila, minum aiskrim, makan aiskrim vanila, dia akan mencepatkan berhenti darah. Baik, Nabi minum dengan 3 kali nafas dalam bekas nafasnya tidak dilepas. Nabi cara Nabi minum. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fil ina'i thalathan idza shariba wa yaqulu huwa amra'u wa arwa. Ini lebih menghilangkan dahaga dan lebih lazat, kata Rasul. Dia macam mana cara minum dia? Sama ada cara kita minum, satu,
Ataupun kita minum. Itu pun satu juga sebenarnya. Faham? Kemudian telah minum penuh pohon. Kan? Itu pun boleh juga dengan teguk satu dua. Tapi bukan macam tegukkan unta. Tegukkan unta yang sampai dan bernafas waktu tu. Sambil teguk, sambil nafas. Sambil teguk, sambil nafas dalam air. Itu tegukkan unta dan itu membahayakan kesihatan. Faham? Tapi kalau minum macam yang saya sebutkan tadi, atau kalau 3 tegukan sekaligus kemudian diletakkan, itu masih lagi dengan 1 kali tegukan. Ini yang saya lihat seperti yang dilakukan oleh sebahagian syekh. Saya tengok Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is Al-Kittani makan minum macam tu. Macam yang kali kedua saya buat. Jadi bukan hanya dengan maksud sekali minum macam seperti yang ditunjuk oleh sebagian orang, itu baru cara Nabi. Tapi kalau orang tu minum 1, 2, 3, lepas tu lepas. Kan? Lepas di luar, bukan sambil duduk minum. Dia kata ada ni bukan cara Nabi. Tak. Itu juga cara yang disebutkan oleh Nabi SAW. Sama. Faham? Ayam jua daging kambing yang dipegang. Dah dipegang. Ayam jua daging kambing yang dipanggang. Pernah dijamah baginda kadang-kadang. Ayam. Bawah tu ada hadis pasal ayamnya. Lepas tu ada kelebihan ayam pun saya sebut di bawah. Ibn Qayyim sebut pasal kelebihan ayam. Ayam apa ni? Ayam betina lah. Dajjal. Dengan dajjal beza dengan dik. Dik ayam jantan. Okay. Bawa daging dia panas, lembap, ringan pada perut, cepat penghadaman. Ini kelebihan daging ayam. Saya waktu syarah ni berkenaan dengan hadis bab ayam ni, ada seorang ni doktor bahagian hemopati. Dia main jumpa saya lepas tu dia kata, tapi ayam sekarang Ustaz, ayam cucuk. Ayam cucuk Ustaz dapat jalan. Dia kata tu keluarlah daripada kaedah kita ni. Kalau kita dia menyebabkan penyakit, tuan-tuan kena sebut ayam kampung pula kan. Nabi sebut ayam je. Kita lebih tambah pula ayam dimasukkan adalah ayam kampung. Ayam yang tidak berpenyakit lah. Itu senang. Ayam yang tidak ada bahan sintetik yang banyak sangat yang masuk macam-macam dalam tu menyebabkan penyakit kepada manusia. Biasa. Lepas tu kalau kata ayam penyakit ke apa sekalipun, lepas tu kita suruh baca doa sebelum makan. Makan baca doa dulu. Dan moga-moga akan mengelakkan mudarat. Sebab yang bagi mudarat Allah, bukannya benda tu. Sebab kalau benda tu bagi mudarat, maka apa ni Sayyidina Khalid Al-Walid pasti akan mati waktu makan racun. Makan racun tak mudarat, kerana yang bagi mudarat Allah, bukannya perkara tersebut. Jadi kalau kata dalam badan ayam tadi, kita nak buat macam mana sekarang? Kalau di Mesir ayam kampung mahal. Ayam kampung tu buat ayam kampung tu pun tak tentu tu. Kalau cucuk sekali boleh jadi. Nah, dia punya burung pati pun tak terbang. Duduk kat depa tak terbang burung pati tu. Tunggu disembelih. Ayam pula, ayam hak warna putih tu, tu dah memang tak buat kerja apa dah ayam. Dia raja duduk tunggu kena sembelih. Ayam kampung mahal. Mahal sikit lah. Jadi macam mana kita nak buat? Macam mana waktu makan? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Moga-moga dilindung kita daripada penyakit tersebut. Jangan kerap sangat makan ayam. Jarang-jarang kan. Apa sahaja yang disebut dalam kitab ni berkenaan dengan makanan Nabi, bukan kerap. Nabi pun makan jarang-jarang ni. Nah. Jangan lupa baca hadis yang sebelum ni, yang kadang-kadang saja rumah Nabi berasap. Ada kadang-kadang berapa bulan, hilal, summal hilal, lebih kurang 2 bulan tidak berasap dapur rumah Rasulullah SAW. Dia baca bab makan, dia makan tu lebih pada, tu dia kata di sunnah. Itu kena penyakit, dia kata macam mana ikut sunnah jadi kena penyakit? Itu kan ikut sunnah, ikut nafsu. Ayam tiap-tiap hari, kambing tiap-tiap hari, subhi kabir tiap-tiap hari. Orang mampu ya. Yang pertama parak duit kan? Jadi ayam jual daging kambing yang dipanggang pernah dijamah baginda kadang-kadang. Bahagian mana yang disukai oleh baginda Rasulullah SAW pada daging kambing? Nanti mungkin akan saya sebutkan, tidak, Allah Alam. Nah. Kalau tak sebut, kita sebut. Baik, kemudian Al-Hubara. Al-Hubara. Hubara ni apa dia? Hubara adalah sejenis burung.
yang bertengkuk panjang, paruhnya juga tajam. Dia burung ni macam burung, dia sejenis daripada macam, dia bukan itik. Dia burung macam kalau tempat kita dia panggil burung ayam-ayam, tapi besar. Rasa dia antara dua, antara itik dengan ayam. Rasa hubar. Dia burung ayam-ayam, dan dia sekeluarga dengan burung bangau. Bangau pun ada banyak jenis. Itu saya sebut di sini. Nama saintifik, sekali dengan saintifik pun sebut ni. Chlamydotis hubara nama. Dan terdapat 32 jenis hubara di seluruh alam. Dan kawasan Afrika mempunyai bilangan yang terbanyak, iaitu 23 jenis hubara. Macam-macam. Dan hubara, kalau kamu buka dalam Google, tulis hubara, akan keluar gambar. Itulah hubara. Dia kalau tengok nak macam angsa sikit, tapi paruh panjang, paruh dia tajam, bukan macam paruh itik. Dan kata Al-Imam Ibnul Qayyim, seperti yang dinakalkan oleh Al-Imam Al-Bajuri rahimahullah, daging hubara panas dan kering serta sukar untuk dihadamkan. Ini sesuai untuk orang yang bekerja keras dan berat, seperti ahli sukan. Ingin masuk gym bolehlah makan. Orang ahli harb, perang kan, badan-badannya ni tegak, orang boleh makan. Tapi dia cari kat mana? Hubara tak ada di kawasan Mesir. Tak ada di Mesir. Ada di kawasan Khalij. Di belah Afrika banyaklah. Sini pun Afrika juga, tapi jarang ditemui. Arnab juga dimakan oleh Nabi SAW. Pernah dibawa oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu kepada Rasulullah SAW. Juga kuda belang. Kuda belang pun pernah dimakan oleh Nabi. Dipanggil himar wahshi. Syekh Jamal pernah sebut, kalau di Dubai banyak dijual. Di Dubai, di tepi jalan dia jual. Tulis himar wahshi. Tapi kena pastikan wahshi tu lah. Kalau buang wahshi jadi himar tu. Kalau himar ramai dah, orang Mesir pakai duk makan himar. Masuk orang Melayu pun masanya banyak dah himar masuk dalam mulut. Khususnya di Kahirah ni, Kahirah kalau daging lembu ni, macam saya kata, kena whole sat. Maksudnya di kedai-kedai kuftah, tengok baliklah kedai-kedai tu, tadayun ke tidak tadayun orang-orang. Kalau nampak kedai tu tak apa nak tadayun mana tu, orang ni tak apa nak beragama sangat ni, bersih pun tidak, semua elakkanlah daripada makan. Karena di Banggi kita makan kuftah himar. Faham? Banyak dah ni. Di Fayum dia boleh sembelih himar, berapa puluh ekor himar. Kita heran boleh ada pula stok himar, tak tahan. Dan kemudian di siap kulit semua dijual di Kahirah. Main jual kat sini. Pening tu. Dulu Mesir dia, orang Mesir sebenarnya dia ada undang-undang dalam bab daging. Sebab tu daging kalau kamu perasan digantung di kedai-kedai tu, dicop dengan warna merah tu, sebenarnya cop halal lah tu. Cop daging tu boleh untuk dijual. Tu kalau tak ada cop tu sebaiknya jangan beli. Kat daging kambing lah. Ni kalau kita beli kan daging yang mustaurat, daging import tu. Kalau daging yang fresh, untuk Arab jarang makan daging import ni senang. Jadi kalau mereka orang yang kita tak ada duit mau makan lah. Daging import ni kata mereka ni sheep. Dia slipper je patah. Makan daging import ni makan slipper. Ambil slipper pepak dia sama orang tu. Oh dia zakat kan. Kita tu dah makan tu daging mustaurat tu lah. Kalau makan daging fresh tu, tapi mahal lah sikit. Daging fresh ni mahal. Daging fresh pula beli yang tu ada cop, dia cop merah. Kalau kamu pasang cop merah tu satu, lalat tak urung. Lalat tak urung dekat daging tu. Dia ada bahan yang menyebabkan lalat tak urung, tapi boleh makan. Kita makan maksudnya tak akan beriksan pada kita. Tapi nak buat macam mana? Ni dah raya haji dekat, doalah kepada Allah moga sampai daging yang banyak di rumah kita insya-Allah. Ruak tak buat kot tau ni. Ruak tak buat. Kita tak buka pun untuk buat korban. Tak ada tenaga sebenarnya. Ada je tenaga kalau kita buka, ada je orang yang ramai, tapi apalah, pergi rumah negeri masing-masing lah. Maka kita tolong di rumah negeri masing-masing dengan korban. Cuma saya nak pesan lah satu benda, kalau boleh disampaikan kepada pihak-pihak yang sepatutnya lah. Kalau kita dapat daging korban yang banyak di negeri-negeri tersebut, saya dengar banyak kali dah cerita yang sama.
dapat daging banyak, korban dapat banyak di satu-satu negeri. Di sinilah di Mesir ni, kawan-kawan kita yang di persatuan apa semua, bila dapat banyak sangat ni, dia buat di rumah negeri. Tak apa, tak ada masalah, dikumpulkan pagi. Tapi bila kerja buat lambat, sebenarnya daging dah ada. Sebenarnya orang nak urus tak ada. Contoh kambing sampai 40 ekor, 20 ekor, orang nak urus tak ramai. Akhirnya daging tadi akan jadi berubah, sebabkan kerana lambat diproses, jadi berubah bau dan juga dia punya keadaan dia, sampai kadang-kadang ada yang jadi rosak. Rosak daging. Ini adalah perkara haram yang dilakukan oleh di kalangan kita, kerana benda tersebut sebenarnya boleh diurus dengan baik, dan itu harta daripada orang, diberikan amanah kepada kita untuk dilaksanakan, tapi kita melakukan yang haram. Kemudian buat alasan tak cukup peti air tak besar, tak ada untuk kita nak letak. Itu bukan alasan sebenarnya. Alasannya pengurusan kita yang buat tak kena. Baik, apa cadangan yang saya nak bagi? Ini tak tahu, dia berdengar ke tak tahu lah. Saya dah bagi tahu. Sebab berapa kali dah? 2 tahun dah. 2 kali dah proses daging ni rosak. Dan saya tahu ada negeri yang mereka pun tahu, kata rosak, tapi masih berterusan macam tu, dengan harapan dia kata ahli negeri dia akan mai. Padahal bukan semua orang pun nak mai. Kalau mai pun zakat bagi daging 200 gram kan, buat apa? Kawan tu duduk tunggu daripada pagi sampai ke malam. Ukhuwah ya. Apa ukhuwah? Ukhuwah di kaki, ukhuwah di hati, bola di kaki. Itu saya nak pesan ni, kena buat yang bagi betul-betul elok. Bukan payah mana pun sebenarnya. Kalau kata kita nak bahagikan, kalau dapat kambing 40 ekor, ni saya tumpu pada, kalau persatuan nak buat kenduri banyak mana. Contoh, banyak persatuan nak buat kenduri. Persatuan nak buat kenduri contohnya dalam 15 ekor. 15 ekor kita proses. Tapi kena ingat, daging korban kena bahagi juga nayi. Daging yang nayi, yang tidak dimasak, kena bahagi juga. Jangan dimasak semua. Semua tak boleh. Ada sebahagian kena bagi juga kepada orang. Kerana daging korban, ada bahagian yang mesti kena bagi dengan cara yang tidak dimasak. Kecuali yang dibagi tadi kepada dia tu, dia bagi balik untuk masak. Itu tak apa. Tapi kena bagi juga sikit. Untuk kambing, dapatlah berapa puluh kilo tu, 10-15 kilo ke 20 kilo ke dapat tu, bahagikan sebahagian sikit untuk kepada orang-orang dengan bentuk yang tidak dimasak, dan sebahagian lagi nak dimasak. Contohnya nak masak 15 ekor, baki lagi berapa puluh ekor lagi. Berapa puluh ekor tu nak buat macam mana? Kita bukan nak buat kenduri ya tu. Yang tu bahagi kepada ahli untuk buat macam tu. Ahli tu macam mana nak buat? Bagilah ikut rumah. Kalau ada rumah 3 buah rumah, contohnya 2 buah rumah seekor kambing. Kambing tu bagi kat rumah tu terus. Kita jangan tamak sangat. Nak dapat nama saja seronok. Jangan macam tu. Perangai kita ni suka dapat nama untuk nak beritahu kata kita dapat banyak ekor. Yang ni yang berlaku sebab 2 tahun dah. Dah rosak daging ni banyak kali dah. Ni bukan cerita bohong, cerita berlaku sungguh. Jadi ni dah melakukan kezaliman kepada orang-orang yang telah bagi harta dia untuk dikorbankan, tapi rosak daging tu tak boleh dapat orang. Kenapa macam tu? Paksa lah kali basuh, terpaksa juga lah kali nak kena masak juga. Walaupun daging dah rosak dah sebenarnya. Daging dah berbau busuk dah. Itu zalim, itu haram. Dan itu tak patut dilakukan oleh penuntut ilmu yang kalau dia mengaji. Kalau dia berhenti, dia kena buat begitu. Nasihat ni banyak kali lah saya duk pesan lah. Tak tahu lah macam mana keadaan. Wallahualam. Kalau tak mampu buat tu, suruh buat tu je lah. Kalau mampu buat yang sekarang kita mampu. Daripada kita nak buat kenduri banyak ni, jangan ambil yang tu sekat tu je. Jangan buka puluh banyak-banyak. Yang kali tak mampu nak uruskan. Ini daging orang punya hukum dia bab hukum. Bukan kita masalah kita apa ni, masalah hukum. Kita ni banyak main-main dengan hukum senang. Macam mana kita nak pimpin umat nanti? Kalau di sini pun kita main-main dengan hukum. Tak boleh macam tu. Rumah ahli negeri kita yang duduk di Darasah ada banyak mana rumah negeri. Satu rumah ada sampai 8 orang, 9 orang duduk. Kenapa tak bagi seekor kambing dekat, kalau kata kita banyak sangat, bagi kambing kat rumah tu, suruh dia urus. Kalau kita nak tahu ni, suruh dia ambil gambar. Pas melih, ambil gambar, bagi kat persatuan. Persatuan kata, ni kita dah selesai dah. Ni yang kawan ni punya. Tulis nama sikit, ambil gambar. Macam kita di Malaysia, di Kemboja ada buat tu.
ambil gambar ni hasil daripada kambing siapa? Tak nama dia, nama hak yang tukang bagi kambing tu. Ni kami dah sembelih untuk pihak tuan. Ambil gambar. Hantar. Macam tu je. Seekor kambing tu 80 ekor bagi kat satu rumah. Kalau dapat sampai 40 ekor kambing, ada terkesan ke dengan kenduri yang kita akan buat? Takkan terkesan kan? Rumah tu pun akan seronok dapat seekor kambing. Ini satu rumah 500 gram. Bebak seorang sikit dapat hal lemak lah tu. Macam mana? Siap kat orang tu. Bagi kami seekor tu kat rumah tu, mereka uruskan. Ataupun kita kata nampak ni kurang sikit, 2 buah rumah seekor kambing. Pakat urus, nanti pakat bahagi seorang sikit kambing tersebut. Ataupun buat kenduri sama-sama mereka. Habis tu kambing seekor sama nak buat bakar kan, nak buat apa kan, yang penting makan. Faham? Bukan seronok kita nak buat banyak-banyak di satu tempat, dah kali tak mampu diurus, dah kali busuk semuanya. Dan tu cara dia, tu bukan pengurusan. Tu bukan pengurusan yang baik sebenarnya. Itu nasihat saya lah kepada semua. Sebab benda ni berlaku banyak kali dah. Dan kita dengar benda ni dah banyak kali. Ada beberapa orang yang saya jumpa, saya nasihat terus. Tak tahu sama ada diambil perhatian ataupun tidak, Allah Allah. Kalau tuan-tuan pun jumpa di negeri masing-masing macam tu, kalau tengok berlaku macam tu, harap dinasihatkan segera. Sebelum berlaku benda yang telah berlaku beberapa kali dah. Tapi ada negeri tak berlaku, tapi ada negeri yang berlaku macam tu. Kambing sampai 40-50 ekor. Seronok dapat kambing banyak. Last sekali boleh kata apa ni, banyak lah, maksudnya yang boleh dibahagi kepada beberapa puluh orang, jadi busuk lagi. Kan tu solim tu nama dia. Nak buh lamti air kita kat rumah jenuh, nak sumbat nak tambah lagi, dalam tu semua ada. Faham tak? Yang ni kena pesan betul-betul ni. Dekat korban ni memang akan berlaku ni benda macam ni. Sebab dapat banyak sangat. Kena pesan. Itu ruak tak buka tu Islam. Sebab tahu kita tak mampu nak urus. Nak urus bawah. Kalau dapat pun kita akan bahagi yang sebenarnya. Bahagi kat orang tu buat. Tapi kita tak buka. Tahun depan wallahualam, mungkin kalau kita buka kita akan buat macam tu. Dapat banyak kambing kan, bagi ahli ruak yang duk main ni. Rumah dia ada sampai 10 orang, 7-8 orang, ambil seekor kambing. Balik buat. Ruak ambil 10 ekor, 5 ekor untuk buat kenduri, buat khatang kitab kan. Yang lain tu bagi kat rumah masing-masing. Lepas tu apa proses, memakanlah sendiri. Tak masalah. Ustaz Yusaini, sahabat saya Ustaz Yusaini, dapat lembu, ada tahun-tahun dapat lembu 40 ekor. Dapat lembu 40 ekor dapat di apa ni, Matin. Dia bagi kat Matin 40 ekor, 30 ekor lembu dan kambing. Dia buat semua di Matin. Matin luah. Boleh nak buat kat itu 30 ekor? Boleh. Panggil orang semua pakai main, pakai buat proses itu. Ustaz ni kata apa kat saya? Dia kata buat apa kat sini dia? Yang pertama letih, barang-barang apa semua nak kena guna. Lepas tu nanti nak kena cuci. Hak buat kerja apa tu belah balik kan. Dia tinggal tu yang nak kena cuci ni warga mati juga lah. Akhirnya buat macam mana kata dia? Bahagi dekat tempat masing-masing. Tahun ni ada seekor lembu hantar kat kampung saya. Hantar kat mak saya tu, kat ayah saya. Suruh buat urusan. Tapi nama dah ada dah lah. Ni siapa punya? Dia buat urusan di kampung saya. Buat kenduri di kampung saya. Hantar kami lembu seekor di kampung. Bagi duit suruh beli lembu. Yang ni pula buat di tempat ni. Yang ni buat di tempat ni. Yang ni buat di tempat ni. Hak buat di Matin berapa ekor? Buat berapa ekor yang boleh diurus dan buat kenduri. Dan bahagi sikit. Tak lain tu lebih tu buat kenduri dekat Matin. Tu pengurusan orang lain. Bukan nak seronok dapat gambar banyak aja. Orang nak pengurusan, nak bagi betul daging tu sampai kepada pihak dia, sampai kepada yang berhak di tempat tersebut. Faham tak faham? 4 kali dah ulang. 4 kali dah ulang. Tak tahu lah kalau mereka dengar yang saya bagi tahu ni macam kita nak cari pasal dan sebagainya. Ada juga jenis tu pun. Kalau Ustaz Nazrul cakap tu, tu nak kata. Tapi kalau saya duduk dengan mereka, tak apa. Mereka kata, ni bagi nasihat lah. Ni saya nasihat ikhlas lillahi ta'ala. Untuk jangan berulang lagi benda ni berkali-kali. Dah berkali-kali dah berlaku. Dan saya diam benda tersebut. Nak tengok, nak jadi, nak ulang lagi tak sekali. Ulang lagi sekali lagi. Tahun yang kedua pun jadi yang sama juga, daging busuk. Ni nak ulang kali ketiga pula. Ulang kali ketiga ni bukan orang cerdik nama ni. Nah. Baik, cukup kata. Ini nama. Pesanlah kat tempat masing-masing. Agar jangan berulang benda yang sama. Kecuali kalau tempat tu tak banyak sangatlah korban. Baik.
Daging unta juga paus pun dihidang, dibawa pulang sahabat dari perang. Daging unta pun pernah Nabi makan. Unta murah, 80 gineh sekilo. Kat Midram, kat jalan Nabi Mansurah tu ada pun jual unta di jalan. Sekilo 80 gineh. Murah. Cuma unta ni panah. Kalau makan banyak-banyak panah, habis dah. Sebab jarang-jarang. Tapi unta dengan daging lembu, daging unta lagi murah lah. Unta 80, daging lembu 120. Jadi 90. Turun-turun lah 90 gineh. Kalau ikut belah kampung 90 gineh. Daerah tak tahu, asalnya pasal 120 ringgit sekilo. Kampung 90. Baik. Daging unta juga paus pun dihidang. Ikan paus pun Nabi pernah makan. Dibawa pulang sahabat dari perang. Jadi sahabat bawa pulang daripada perang. Waktu ketika mana perang Sariyatul Qabah dibagi. Sariyatul Qabah dinamakan Sariyatul Qabah karena para sahabat pada waktu tersebut ketika perang tidak ada makanan yang mereka temui dan makan melainkan pokok khabak. Pokok khabak ni kalau digoyang, kalau digoncang, dia akan jatuh daun dia. Yang kering akan jatuh. Daun kering dia mereka kumpul. Para sahabat kumpul, digoncang daun tu, pokok tu. Ini yang disebut oleh sahabat, kata kami makan hatta tashaddaqat hatta takharraqat ashdaquna, sampai terbelah ni hujung mulut kami ni terbelah disebabkan kena makan daun ni banyak sangat. Makan daun ni. Jadi para sahabat goncang pokok, luruh daun yang kering. Daun kering tadi dikumpul, ditumbuk. Tumbuk bagi jadi halus, dicampur dengan tepung. Campur, kena tepung sikit lah. Dicampur tadi kemudian digoreng. Dijadikan seperti apa ni, cok goreng lah. Macam kuih-kuih. Tu yang dimakan oleh mereka di kalangan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Dan sehinggalah mereka berjalan di tepi pantai tersebut, Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada mereka dengan seekor ikan paus yang sangat besar. Paus ni digambarkan oleh sahabat, besarnya paus tersebut, seorang yang ada di atas unta, lalu di dalam mata ikan paus tadi ni tak akan menyentuh ujung mata tersebut. Ujung luar mata tu, orang duduk atas unta lalu tak belaga bala. Besar mana kalau mata dia besar tu, boleh masuk unta seekor. Macam mana badan dia? Tak tahu, tak nak tengok ikan paus besar tu. Ini ikan paus Wallahu alam yang diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala kepada para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Dan mereka makan selama berapa? Selama sebulan. Sebulan sahabat duk berkampung di tepi ikan paus tu, kerak makan. Dan kemudian disimpan sedikit, dibawa balik kepada Nabi SAW untuk ditanya kepada Nabi SAW, boleh makan ke tak ni ikan paus ni? Makan dulu, dibawa tanya. Sebab lapak ni. Jadi ijtihad para sahabat kata boleh makan. Sampai depan Nabi, maka ditanya kepada Nabi, macam mana kami makan tersebut? Maka Nabi SAW kata, itu rezeki yang Allah Ta'ala beri kepada kalian. Pada Nabi tanya, fahal ma'akum syai'un min lahmihi fatut'imuna? Ada tak sikit? Dan kami pun nak makan juga. Maka sahabat pun bagi kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah makan. Jadi ini nanti kata Rasulullah makan ikan paus. Kawan saya di Jepun, dia kata ada di Jepun dijual dalam tin, ikan paus dalam tin. Ada ikan paus dalam tin. Kita kami tak berani nak makan sebab takut ada campuran yang macam-macam pelik-pelik. Macam ikan sardin tu ada buat sardin ikan paus. Kita makan sardin ikan sardin, dia sardin ikan paus misalkan. Kalau ada konsep ni saya nak lihat try. Bukan sekat tu, dia kata sardin gajah pun dah. Dalam tu daging gajah, dia buat sardin. Geli. Nabi kita tidak tinggalkan sayuran. Sawi yang dimasak jadikan santapan. Ini sayur-sayuran yang pernah dimakan oleh Rasulullah. Dipanggil silk. Silk maknanya sawi. Umbut pohon tamar juga tak dilupa, yang disebut jazab juga jummar juga. Jadi umbut tamar namanya jazab ataupun jummar, dua-dua boleh dipanggil. Jadi jazab dengan jummar itu adalah bahasa Arab bagi pohon umbut pohon tamar. Pun Nabi pernah makan. Dan ni kata Nabi SAW, kata Imam Zurqani,
rahimahullah, umbuk tamar ini bermanfaat bagi orang yang pahit mulutnya ketika terkena penyakit kuning. Mulut dia pahit, makan umbuk tamar. Ataupun umbut apa saja. Umbut ni banyak elok untuk orang sakit pahit-pahit mulut ni. Kalau di Malaysia banyak jenis ni umbut. Konyok ada umbut dia kan. Orang makan kan umbut nyok kan. Umbut apa ni, telapa sawit dah. Tahu. Umbut apa dia tu lagi? Umbut nipah. Apa biasa gul, tahu. Itulah umbut ni lah, umbut tamar. Umbut nyok tu bukan dalam, bukan buah nyok tu. Ni umbut dalam batang nyok. Tu ada tak? Bukan duk faham, umbut nyok. Tadi Ustaz Rumah kata tu lah. Umbut nyok tu dia kata dalam buah nyok. Nampak warna putih. Buka-buka ada warna putih dia, pasal ada umbut dia tu. Umbut tu pun sedap tak? Ajwah. Ajwah tamar yang telah diberkatinya, buah dari syurga banyak manfaatnya. Ini ajwah. Ajwah Madinah Munawwarah. Bukan ajwah daripada negeri lain. Ajwah Madinah. Yang dimaksudkan sini ajwah Madinah. Itu saya sebut sini. Yang dimaksudkan dengan ajwah dalam hadis adalah ajwah Al-Madinah Al-Munawwarah. Zamakhsyari mengatakan al-ajwah adalah tamar di Madinah yang ditanam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ianya adalah tamar yang terbaik serta paling lezat. Ajwah yang itu mahal sekali kan. Itu dia ada grade dia. Lalu di Madinah ada lebih kurang 120 jenis tamar. 120 jenis. Jadi ini buah dari syurga, banyak manfaatnya. Baik, ajwah ni buah daripada syurga. Apa makna buah daripada syurga? Kata para ulama, disebut di sini. Saya dah sebut. Innaha minal jannati wa hiya shifaa'un minas summi was sihr. Sesungguhnya ajwah daripada syurga. Kata Imam Al-Hulaimi, Hulaimi ke Halimi? Halimi. Kata Al-Imam Al-Halimi, maksud ajwah ini daripada syurga. Maksud dia apa dia? Adalah kerana ia menyerupai buah-buahan daripada syurga. Pada tabiatnya, disebabkan itulah ia menjadi penawar bagi racun. Pada tabiatnya, bukan dia main dari syurga betul. Maksudnya bukan ambil dari syurga, tak. Boleh jadi hakikah. Boleh jadi. Maksud innaha minal jannati, maksudnya diambil terus daripada syurga. Pun apa ni, tidak ba'id. Seperti mana air Zam-Zam daripada syurga. Seperti mana Hajarul Aswad daripada syurga. Tak baik dan sebut. Cuma Imam Halimi kata maksud dia tadi tabiatnya seperti makanan dalam syurga. Ini yang ada kebaikan sahaja. Cuma apa saja saya sebut tadi tidak berlebih-lebihan. Makan kalau lebih ni hak elok pun jadi penyakit. Tamar kalau makan banyak-banyak sangat sampai apa ni melebihi pada had dia pun akan berbahaya. Akan berbahaya. Baik. Jadi tamar ajwah di Madinah Al-Munawwarah diambil barakah daripada generasi ke generasi. Karena dia ditanam oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian benih-benihnya dibiarkan dan kemudian ditanam sampai sekarang. Dan dia boleh mengelakkan daripada sihir dan juga racun. Kalau sehari pagi kita makan 7 biji, diamalkan konsul. Ada satu lagi jenis tamar dipanggil barni. Kalau di Madinah, kalau pergi ke Madinah ada tamar dipanggil barni. Barni pun ada kelebihan seperti ajwah, dan dia lebih murah daripada ajwah. Dan pun disebut dalam hadis juga oleh Nabi SAW tentang barni. Jadi kalau kata belajar-belajar pergi ke Mekah, Madinah, dia tak cukup duit nak beli yang ajwah, dia beli barni. Barni pun bagus. Barni murah. Kalau ajwah sekilo 60, barni sekilo baru 25 riyal. Jadi 3 kilo barni sama dengan sekilo ajwah. Orang akan beli barni banyak. Penawar bagi segala racun yang berbisa, penangkis sihir dengan izin yang maha kuasa. Ini dia punya pengubatan ataupun faedah daripada ajwah. Qisat Timun juga lagu sangat suka, hingga Anas turut sama cintainya. Ini berdasarkan hadis yang bila mana Rasulullah dilihat
tatabbu' ad-dubba, labu tersebut. Sehingga Sayyidina Anas mengatakan bahawa selepas saya melihat Rasulullah makan labu, maka saya juga mencintai dan menyukai labu mulai saat tersebut. Baik, labu yang dimaksudkan di sini, khisak tadi apa dia? Khisak tu timun. Khisak timun. Timun tu terjemahan balik kepada khisak. Okay. Baik, labu yang dimaksudkan dalam ini, labu apa? Berlaku perbincangan di kalangan ulama. Adakah labu kuning, qara'ul asal, ataupun labu air? Atau yang ini qara'us salawi dipanggil, daripada salam. Kalau kita dipanggil macam labu kundur tu, dibuat sup. Labu tu ke labu kuning? Saya bahaskan di sini. Labu air atau labu kuning jua jadi bahasan oleh para ulama. Jadi labu air ke labu kuning menjadi perbahasan di kalangan para ulama. Jadi ini ada dikarang oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Hayy bin Abdul Kabir Al-Kittani, menulis perbahasan yang menarik tentang masalah ini dalam kitab beliau, Munyatus Sa'il, Khulasatus Syama'il. Dalam Munyatus Sa'il, saya ambil daripada Munyatus Sa'il, dan dia menyebutkan tu di bawah tu ada cerita beliau berkenaan dengan perbahasan labu air. Baik. Dan Abdul Hayy Al-Kittani, imam kita, telah memilih pandangan yang pertama. Jadi Imam Abdul Hayy Al-Kittani memilih pandangan yang pertama. Apa dia? Labu air. Dia pilih labu air. Sebab saya sebut dulu labu air atau labu kuning jua. Jadi labu air nombor 1, labu kuning nombor 2. Muhammad Abdul Hayy memilih pandangan yang pertama, iaitu labu air. Baik. Kemudian lepas saya tulis dalam Facebook, saya tulis dulu sebelum kitab ni keluar. Sebab saya baca kitab Munyatus Sa'il, Khulasatus Syama'il, saya tulislah artikel dalam Facebook. Kata labu yang dimaksudkan dengan sini, kata Imam Muhammad Abdul Hayy Al-Kittani, dan dia juga adalah muhaddis kabir. Dia muhaddis. Dan dia mengarang dan mengatakan bahawa dia tahqiqkan kalam tersebut dengan mengatakan labu tadi adalah labu air, bukan labu kuning. Panjanglah saya tulis tu. Saya pun letaklah gambar labu air, macam labu kundong tu. Dan kata dia itu adalah labu as-Sala. Labu Sala ni ada di Sala, iaitu di Maghrib, di kampung Sala. Dan katanya kampung tersebutlah tempat Nabi Allah Yunus AS terdampar. Dan waktu itulah tumbuhnya pokok yaqtin, pokok labu. Pokok labu yang tumbuh tadi pokok labu mana? Labu kuning ke labu yang air ni? Kata Syekh Abdul Hayy Al-Kittani, ahli Sala mengatakan bahawa labu air. Itu labu air. Dan ada makam Nabi Yunus di Sala. Nabi Yunus ada makamnya di sana. Tapi yang tepatnya makam Nabi Yunus di mana? Di makam, bukan darih. Di tempat dia, sebab Nabi Yunus pernah terdampar di situ, maka tempat tu ada makamnya. Ini tempat makanul qiyam, tempat berdiri Nabi Yunus AS. Tapi makam Nabi Yunus di mana? Di Ninawa, di Iraq. Baik. Jadi ada, bila saya tulis yang tu, ada komen di bawah. Ada ramai lah kata, oh kami duk ingat labu kuning. Saya ni bila ustaz duk cerita kata labu, dulu kan saya mengajak dah 14 kali saya mengajak kitab ni. Saya sebut labu kuning lah. Dan tu kebiasaannya ulama sebut memang kata labu ni umum lah maksudnya. Ima labu kuning atau labu air, tak masalah. Yang penting labu. Sebab tu dalam musalsal labu dibagi labu kuning. Syekh Abdul Hayy pun ada musalsal juga labu. Dan dia sebut labu salam. Itu berjalan. Baik, jadi bila dibahas yang macam tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada seorang ni kata kami dah bila dengar ustaz sebut kata labu kuning, makan jugalah sebab Rasulullah suka, walaupun sakit urat dia. Orang tua sakit urat, makan labu kuning kena sakit urat. Tengok dia kata, oh rupanya labu kuning, labu salah. Ini labu air. Labu air tak ada masalah, dia kata. Memang yang pertama memang manis, sedap. Buat sup. Jadi dia kata, oh yang ni panas. Ada juga yang tulis di bawah tu macam perli. Kata habis tu musalsal yang ulama-ulama tu bagi musalsal makan labu semua, makan labu kuning. Saya kata ni lagi kemah pada Imam Abdul Hayy Al-Kittani ni. Jadi ni baru dapat musalsal macam tu, dah mula nak pelekeh lah. Jadi sebab tu saya sebut di bawah yang 158, jika kamu ingin pilih yang kedua. Kalau kamu tu siapa dia? Kamu tu lah tadi ni. Kamu tu ni jenis suka ingkar, suka bila baca sikit tak boleh nak ada terima dalam kepala otak ni. Bila tak ada pembacaan yang luas, tidak ada pula ambil adab dengan para ulama.
Jika kamu ingin pilih yang kedua, iaitu gambu kuning, terpulanglah. Ini hanya khilaf saja. Ikut suka hang lah maksud dia itu. Tapi nak tulis ikut suka hang tak boleh. Tak jadi syair nanti. Jadi nak berkelahi. Faham? Jadi saya terpulanglah. Ini hanya khilaf saja. Ini khilaf. Tak masalah apa. Suruh berkelahi. Makanan yang pernah disentuh baginda ada lagi tak dapat disebut semua. Ada banyak lagi makanan disukai oleh Rasulullah SAW. Walaupun saya tak dapat sebut semua dalam syair, saya sebut juga di bawah. Sebab saya sebut seorang penuntut yang tinggi himmahnya tidak cukup dengan nazam ini saja. Ini orang panggil cara nak mengelak daripada tulis banyak syair lah. Suruh bagi rajin sikit, baca sendiri lah. Itulah. Lepas tu makanan yang pernah disentuh oleh Nabi banyak, tak dapat disebut semua. Orang yang mengaji, dia tak cukup dengan kitab ni saja. Tingkatkanlah himmahmu wahai saudara, demi mengenal kekasihmu tercinta. Jadi kalau kamu nak mengenal Nabi, kena tingkatkan himmah. Tapi saya taklah biarkan macam tu. Saya sebutkan juga di bawah. Dalam nota kaki, di bawah, saya sebut terdapat banyak lagi makanan yang pernah dimakan oleh baginda Nabi. Seperti qal, cuka. Qadi, daging yang dikeringkan. Al-faluzaj. Faluzaj sebenarnya sejenis manisan. Lepas tu kabid, iaitu hati kambing yang dibakar. Sarid, sejenis makanan yang dikenal di Mesir sebagai fattah. Lepas tu khazirah, iaitu daging yang dipotong kecil yang dimasak menggunakan air yang banyak sehingga lembut, lalu dimasukkan tepung. Pernah makan ni? Pernah makan. Dimasak dengan air, potong kecil-kecil daging bentuk cube tu. Kemudian dimasak. Kemudian bila dah air tu makin kering, masukkan pula dengan tepung. Tak pernah tengok. Tak pernah makan. Ada dalam internet kalau tengok, tulis ada. Dan memang kita tak nak makan. Jika tidak dimasukkan macam syair dah. Jika tidak dimasukkan daging, maka ianya disebut asidah. Asidah beza dengan qazirah. Kalau tak masuk daging, maka dipanggil asidah. Kalau masuk daging, dipanggil qazirah. Beza sikit. Lepas tu iaitu keju. Keju Nabi makan. Lepas tu kabas. Kabas ni buah pokok Arab yang dibuat kayu sugi. Nabi juga dikatakan pernah makan bawang yang dimasak, bukannya bawang mentah. Bawang masak Nabi pernah makan. Bawang goreng lah. Nabi juga menyukai al-hindiba. Ini semacam gargir. Ada hadis-hadis yang bukan hadis sahih lah. Maudhu' hadisnya. Hadis maudhu'. Dicerita kata gargir ini adalah makanannya nawasib, kalau tak silap. Maksudnya dia nak kata gargir ni dimakan oleh puak-puak yang berlawan dengan Ahlul Bait. Kalau hindibak dimakan oleh Ahlul Bait. Ni hadis Syiah. Syiah kata hindibak untuk Ahlul Bait, yang gargir untuk nawasib, lawan dengan Ahlul Bait. Faham? Dan gargir, kata orang Mesir, idza alimatil mar'atu ma fi gargir la zara'atha tahta as-sarir. Kalau orang perempuan tahu apa yang ada pada gargir, dia akan tanam bawah kaki dia. Apa dia tu? Apa yang faedah dia tu? Wallahu a'lam. Dia akan tanam bawah kaki, beri makan kat suami dia. Maka dia akan tahu faedah pada waktu suami. Gargir. Kita kalau di Mesir ni, bukan dekat orang lelaki je makan, orang perempuan pun makan gargir. Tak ada ulang gargir je. Baik. Sebab tu dia main musim panas, dia rasa nak cari tengok. Yang perempuan pun cari je ustaz kan. Dia perhati je ustaz mana nak jadi penyedih hidupnya. Imamku kan. Imamku 27 darjah kan. Maksudnya untuk semayang dapat 27 darjah. Baik, dan ar-rijlah. Rijlah adalah sejenis tumbuhan yang tumbuh di tempat laluan air. Ini pun tengok dalam internet ada. Dalam Google dia ada gambar. Saya teringin juga nak buat kitab ni perlu kepada gambar sebenarnya. Kerana kitab perlu kepada bergambar. Jadi bila orang tengok, orang tahu tu binatang apa. Binatang apa kata. Sayur apa, binatang sini dengan binatang lah. Kampung tu kampung macam mana. Baik. Pauh pun macam-macam jenis pauh tadi kita sebut. Kalau ambar yang dibuat minyak wangi tu bukan pauh biru tu dah. Biru kan mulut dia jenis samuk itu. Dan ini pauh dipanggil pauh sperma. Ambar tu dipanggil pauh sperma. Pauh sperma ni yang muka dia bulat. Dia bulat muka. Pauh banyak ni. Baik.
Jadi kena tingkatkan himmah kita untuk tahu lagi tentang apa yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya waktu kita makan tersebut, kita akan ingat bahawa Rasulullah pernah makan makanan